Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan selamat pagi Malaysia. Anda bersama kami, saya Terence Das. Dan juga bersama dengan saya Raja Sufia Raja Arif. Apa khabar Terence? Khabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi seperti kebiasaannya lah kita akan kongsikan kepada para penonton berkenaan dengan rentetan berita semalam. Dan kita akan mulakan dengan berita berkenaan dengan internet, media sosial. Selamat RUU Akta Keselamatan dalam Talian akan dibentangkan di Parlimen. Dan antara perinciannya di sini iaitu rang undang-undang RUU Keselamatan dalam Talian akan dibentangkan di Parlimen dalam masa yang terdekat, kata Menteri Komunikasi. Dan jelas beliau, RUU berkenaan bertujuan untuk memastikan bahawa internet termasuk platform media sosial menjadi lebih selamat untuk semua pengguna di negara ini. Ia juga akan mendorong penyedia platform media sosial untuk mengambil tindakan proaktif, bukan hanya bertindak berdasarkan aduan atau laporan pengguna sahaja. RUU ini akan menekankan bukan sahaja aspek moderasi seperti larangan terhadap kandungan yang melanggar undang-undang, tetapi juga aspek kurasi. Jadi apakah maksud duty of care ini? Dan ini adalah bebanan tanggungjawab kepada penyedia platform ini. Dan sejauh mana akta ini akan dapat membantu untuk memaksa mereka melakukan tindakan ini, kerana mereka adalah penyedia platform yang bukan berpusat di Malaysia, pangkalan di seluruh dunia. Adakah rang undang-undang ini akan memadai untuk memastikan kerjasama daripada pihak mereka? Kita akan nantikan bersama. Ya, insyaAllah. Okey, seterusnya iaitu klasifikasi golongan T15. Ini yang dinanti-nantikan. Saya kira seringkali ramai yang mempersoalkan, okey, golongan T15 atau maha kaya ni golongan yang bagaimana? Apakah antara jumlah pendapatan, isi rumah dan sebagainya? Terence? Saya rasa bergantung kepada kawasan, lokasi dan juga jumlah bilangan ahli keluarga. Semua ini mengambil kira juga income ataupun pendapatan seisi rumah. Jadi kalau pendapatan seisi rumah RM13,000 di Kelantan misalnya, sudah pasti ia merupakan antara golongan yang agak kaya di tempat itu. Tapi RM13,000 di Kuala Lumpur, walaupun keluarga kecil, mungkin 3 atau 4 orang, saya rasa itu sudah menjadi pendapatan yang agak biasalah kalau dibandingkan. Jadi ini adalah perbezaan yang jelas, nyata, dan bagaimana untuk menaklifkannya mengikut apakah jenis skala yang akan digunakan. Kita nantikanlah Yang Berhormat Menteri untuk keluarkan skala ini, kerana T15 ni baru kita dengar dalam Belanjawan 2020. Betul. Okey. Dan selanjutnya juga berkaitan dengan, akan bawakan kepada anda aja. Ini dia sambutan di Pavali tol percuma di semua lebuh raya pada 29 hingga 30 Oktober ini, bermula malam semalam, tengah malam semalam. Jadi antara perincian di sini, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander berkata pemberian tol percuma ini akan dilaksanakan di semua lebuh raya bermula jam 12.30 malam dan sehingga 11.59 malam ini. Walau bagaimanapun pengecualian ini hanya diberikan kepada kenderaan kelas 1 di semua plaza tol kecuali di tol bangunan Sultan Iskandar lebuh raya Utara Selatan Plus dan juga tol Tanjung Kupang di lebuh raya laluan kedua Malaysia Singapura. Sehingga esok 30 hari bulan Oktober 59. Jadi nantikan bersama. Ini satu lagi kontroversi. Sebenarnya KWSP ini adalah tabungan untuk kita apabila bersara nanti, dan ia merupakan satu tabungan yang kian berkurangan. Dan baru-baru ini ada juga laporan yang mengatakan bahawa hanya ada 10,000 ataupun 100,000 dalam akaun-akaun tertentu. Jadi dengan terus memberi peluang kepada rakyat Malaysia untuk menggunakan apa yang ada dalam tabungan hari tua ini, maka kita sebenarnya mungkin akan melihat satu hari nanti rakyat Malaysia tidak mempunyai cukup wang untuk menampung kehidupan seharian. Dan yang dianggarkan perlu adalah 200 hingga 200 ribu ringgit dalam tabungan sekurang-kurangnya apabila individu mencapai usia 50 atau 60 tahun. Itu anggaran perlu. Itu anggaran perlu. Jadi dengan memberi fasiliti ini kepada kegunaan umum, kita sebenarnya kurang menggalakkan usaha menabung itu sendiri. Tabung haji telah diwujudkan untuk tujuan tabungan bagi tujuan mengerjakan ataupun menunaikan ibadah haji. Jadi ini adalah sesuatu yang perlu kita fikirkan. Walaupun telah mendapat kelulusan, kita fikirkanlah sebelum menggunakan tabungan yang ada dalam KWSP untuk tujuan menunaikan ibadah haji. Ya, betul. Okey, dan selanjutnya juga berkaitan dengan maklumat pengujian siren yang akan diadakan di beberapa lokasi. Iaitu yang pertama adalah di Ibu Pejabat Polis Marin Bintulu, Sarawak pada jam 9 hingga 11 pagi. Seterusnya di Kuala Perlis, Hotel Putra Prasmana iaitu pada jam 10 pagi sehingga jam 12 tengah hari. Dan yang ketiga, lokasi
lokasi yang ketiga adalah di Kampung Nelayan, Kuala Kurau, Perak, jam 11 pagi sehingga jam 1 petang. Jadi jangan panik, ini hanyalah pengujian siren sahaja bagi anda yang berada di kawasan yang berdekatan. Baik, kita akan berehat seketika dan kembali bersama anda dalam Selamat Pagi Malaysia. Banyak pengisian menarik menanti anda. Ya. Tanggungjawab lelaki. Ya, jawab kita hidup. Ya. Akan dibawakan selepas ini. Selamat pagi Malaysia. Baik murid-murid, hari ini kamu kena kongsi perkara yang paling penting di sekolah. Kita boleh mula dengan Perkara yang paling penting di sekolah adalah sikat saya. Pengasah pensel saya. Beg saya penting untuk membawa buku-buku sekolah. Saya nampak handsome. Hey, jangan telak. Hakim? Hakim pula macam mana? Hakim rasa yang paling penting kat sekolah ni kawan-kawan Hakim. Bermain sama-sama, makan sama-sama, belajar pun sama-sama. Kalau saya sedih, kawan-kawan saya selalu buat saya ketawa. Sektor kewangan Islam perlu dipacu lagi supaya lebih berdaya cipta. Semula sejumlah 100 juta ringgit dana padanan disediakan bagi menggalakkan inovasi pembiayaan kewangan Islam berasaskan nilai Islam dan syariah supaya tidak lagi bergantung kepada produk terbatas patuh syariah tetapi mirip konvensional. Maka antara pembiayaan yang diperintiskan termasuklah berasaskan prinsip musyarakah yang melibatkan perkongsian risiko dan keuntungan yang adil. Ini projek keuangan iklim termasuk projek keterjaminan makanan dan dilaksanakan dengan padanan dana institusi perbankan Islam dan pelabur swasta. Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama kita memelihara keamanan negara. Impian aku, cita-cita aku. Pelbagai cabaran, bermacam dugaan. Mustahil, lupakan saja. Seperti mereka, semakin sulit perjuangan itu, semakin indah saat kemenangannya. Impian aku, cita-cita aku. Aku boleh. Kenapa? Untuk siapa? Di sebalik setiap kemenangan ialah sebuah negara yang bangga dan bersatu padu. Semua ini untuk kita. Siapa kita? Kita Kecoh di TikTok, kononnya Menteri Dalam Negeri tunduk kepada parti DAP. Dakwaan tercetus menerusi penularan gambar upacara angkat sumpah. Terpapar pada gambar itu, menteri tersebut dengan bekas Setiausaha Agung DAP. Semakan pasukan Biar Betul mendapati hantaran terbabit berbaur hasutan. Gambar yang dihebah sebenarnya gambar lama. Menurut laporan media, ia diambil semasa majlis angkat sumpah pelantikan beliau sebagai penasihat strategik Ketua Menteri Pulau Pinang pada 2017. Ketika itu, beliau merupakan Setiausaha Agung PKR manakala pemimpin DAP dimaksudkan menjawat jawatan Ketua Menteri.
Usah cetus spekulasi tanpa semak kesahihan. Mereka naratif sempit, tak menguntungkan sesiapa. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Selamat pagi Malaysia. Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Kita sedang bincangkan berbagai isu menarik dalam seksi hari ini dan kita juga akan takrifkan T15. Adakah DJ Conti KLFM T15? Betul. Yang akan kita bawakan tapi bukanlah tentang itu, tetapi apa yang akan DJ kami iaitu DJ Azwan dan juga DJ Aiman, DJ Zima akan bawakan berkenaan dengan rangkuman aktiviti KLFM. Mungkinlah topik yang T15 tu kita akan bawakan nantilah di Selamat Pagi Malaysia. Mereka 315 ke T15? Kita bersama dengan rakan-rakan kita dari KLFM. Silakan. Ya, silakan. Okey dah boleh belum? Baik, terima kasih kepada Terence dan juga Raja Sufia di Selamat Pagi Malaysia untuk sesi pagi bersama kami. Pagi ini trio rentak pagi KL, saya Putra Azwan, Zima Syahriza dan juga Aiman Sabri. Okey, dan juga rangkuman aktiviti terkini KLFM kita mulakan dengan Anugerah Sri Angkasa ataupun ASA yang telah berlangsung pada hari Sabtu baru-baru ini. Dan kita nak ucapkan tahniah kepada yang berjaya dan juga tak dilupakan top 5 kita. Okey, dan anda cuba yang terbaik dah sebenarnya. Betul Zima. Tahniah kita ucapkan kepada Ashila Ashura untuk finalis kategori hiburan radio terbaik, Rizwan Dolah dokumentari terbaik, Siti Nur Ain Abdullah untuk buletin radio terbaik dan juga Vanida Imran pelakon pembantu drama radio terbaik. InsyaAllah untuk akan datang kita akan cuba lagi yang terbaik. Ya, insyaAllah. Dan seterusnya ni kepada yang mungkin nak jadi DJ KLFM ataupun nak sertai geng 972, ini peluangnya untuk anda yang berusia 21 hingga 30 tahun. Caranya mudah sahaja. Anda perlu hantarkan video berdurasi 2 minit, cakap je mengenai hari Raya Persekutuan, sertakan juga resume dan juga gambar penuh anda. Emailkan kepada kami menerusi klfm@rtm.gov.my. Okey, tarikh tutup hantaran ialah pada ataupun sebelum 10 November 2024. Ada lagi syaratnya, anda kena memiliki kepujian diploma daripada mana-mana IPTA ataupun IPTS dan juga kepujian sekurang-kurangnya grade C dalam bahasa Melayu dalam SPM anda dan juga kenalah boleh bertugas shift dan juga hujung minggu. Okey, personality juga kenalah menarik dan juga aktif di media sosial. Baik, selain itu juga setiap minggu pukul 3.40 petang, ajak anda semua jangan lupa saksikan di fanpage Facebook KLFM dan juga dengarkan kami di radio anda, iaitu untuk segmen 34 je KLFM Lepak di untuk makluman pada 20 Oktober lepas, DJ Zima dan juga Putra Azwan, mereka berdua ni telah pun ke Farm in the City yang terletak dekat Seri Kembangan. Memang cukup menarik tempat tu. Ada macam mana sebut Zima, alpakas. Alpakas, lemur, ada lembu pendek. Boleh berjinak-jinak berjinak-jinak agak binatang ni juga. Betul. Dan juga untuk minggu ini jangan lupa untuk bersama Aiman sendiri dan juga penerbitnya Cak Alidi yang nak bawa kita terbang ni. Nak bawa kita terbang bertempat di Petaling Jaya. Tempatnya itu di Winlab Indo Skydiving. Semuanya anda boleh saksikanlah menerusi 34 je hari Ahad nanti pada pukul 3.40 petang semestinya di KLFM tau. Dan 5 November ini jangan lupa untuk ulang tahun KLFM yang ke-51 ada sesuatu yang menarik kita nak lakukan di konti KLFM. Kalau tahun lepas kita dah buat konsert besar-besaran dekat Dataran Merdeka, ingat lagi tak? Ya, ingat. Kan? Kita bersama dengan Raja Azura kan. Dan juga pada tahun ini nantikan 5 November nanti pengisiannya macam mana? Dengarkan bermula dengan rancangan Rentak Pagi KL. Baik, itulah dia yang kami nak kongsikan sepanjang pagi ini dan sekarang ni dalam Rentak Pagi KL pun kami ada apa yang tular. Betul. Ini berkenaan dengan signal oleh bas dan juga lori yang membantu pemandu-pemandu di belakang untuk memotong. Betul, sebab kita dapat tahulah ada yang masih tak tahu mengenai kod rahsia ni. Bila bas kat depan bagi signal, dia ingat orang tu nak berhenti pula. Sedangkan dia bagi laluan untuk kita memotong kenderaan di depan. Ada komen daripada kawan-kawan kita ni kan. Surya dia kata kalau kita bagi signal ni tapi diorang tak nak potong frust rasanya. Sebab kita pula yang tertunggu-tunggu kan. Jadi itu antara dalam Rentak Pagi KL pagi ini. Jadi pastikan bersama dengan 97.2. Baik, kita akan bersama-sama dengan Terence dan juga Raja Sufia. Jadi selamat pagi Malaysia. Silakan.
Terima kasih kepada rakan-rakan kita dan seterusnya kita bawakan topik yang mungkin dinanti-nantikan. Ya. Lelaki ni dia lahir dengan beberapa tanggungjawab asas. Sebab kita lelaki, kita ada tanggungjawab. Sebab itu kita dilahirkan ke dunia untuk memenuhi tanggungjawab tersebut. Dan ini sebenarnya ada dalam DNA kita sebagai lelaki untuk bertanggungjawab, menjaga keluarga, untuk keluar mencari nafkah. Kalau kita mengambil kira zaman purba, zaman caveman, kurang dapat lelaki yang umpama spesies biawak hidup ni, yang mana lelaki caveman ni dia duduk dalam gua je. So kena balik zaman purba tu kan. Okey, jadi ini yang kita akan bawakan dan juga bincangkan bagaimana menanggung biawak hidup. Menanggung biawak hidup. Yang berlaku sekarang ni ramai. Kita jebak ni macam mana ni? Jadi bersama dengan kita yang akan memperincikan dengan lebih lanjut lagi. Mungkin ada tips juga bagi para wanita yang akan dikongsikan oleh Puan Suzana Ghazali. Assalamualaikum Puan. Tips untuk menjaga biawak hidup kan macam mana? Bukan. Untuk larikan diri daripada biawak hidup. Okay. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Panas topik kita ni ya. Saya rasa berpeluh walaupun studio ni sejuk. Wow. Okey. Jadi bila bercakap tentang bagaimana menanggung biawak hidup ini kan. Kalau kita nak salahkan satu pihak sajalah kan. Sebagai contoh mungkin lelaki tu dah dimanjakan ataupun mungkin seperti yang Terence kongsikan pada saya, lelaki itu mungkin dah dibesarkan dengan keluarga yang memberi segala kemewahan sebagainya. Tetapi aspek dari segi pandangan seorang isteri pula sebenarnya kita tak boleh terlalu manjakan suami juga. Betul? Jadi dekat boleh sini manjakan suami tapi bukan dengan bagi nafkah. Jangan bagi nafkah pada suami. Jangan balikkan peranan itu. Ya, Puan Suzana. Sila manjakan suami anda. Baik, aku setuju dengan Terence. Okey, memang kena manjakan suami, cakap yang baik-baik, layan abang nak makan. Kenapa kan boleh. Tapi sama macam Terence sebut, bukan ambil alih tanggungjawab suami. Betul. Sebab Terence sebut tadi lelaki dilahirkan kala ikut kala, okey, bukan setakat orang kata menjadi tonggak keluarga. Sebab kalau ikutkan kepada keadaan dalam seluruh agama, lelaki adalah ketua keluarga. Okey, dia dipertanggungjawabkan untuk jaga keselamatan, jaga kebajikan, termasuk membiayai keperluan isteri dan kalau ada anak-anak lah. Tapi yang berlaku sekarang, okey, dia sebenarnya bukan sekarang 2-3 tahun. Akak pernah dapat satu kes tahun 2019. Maksudnya 6 tahun lepas. Dia datang berjumpa dengan akak. Perkahwinan dah 35 tahun. 35 tahun dia perkahwinan dia. Okey. Dan dia dah ada 5 orang cucu daripada 4 orang anak. Datang berjumpa dengan akak bersama anak sulung dia. Sebab apa? Sebab suami dia suruh dia keluar daripada rumah yang isteri ini usahakan sejak daripada awal kahwin. Dan sejak awal kahwin, suami tak bekerja langsung. Wow. Isteri bukan kerja pejabat ya. Isteri bangun pagi, bangun masak nasi lemak, bihun goreng, kuih-kuih. Petang berniaga kuih tepi jalan. Isteri saya tanya dengan kalau tanyalah, habis tu suami buat apa? Suami dulu memang tidur je lah. Kadang-kadang dia tolong angkat tong gas, angkat periuk berat-berat. Lepas tu duduk. Sekarang ni dah ada handphone, dia kata asyik dengan handphone je lah. Habis tu cari kenapa? Dia dah kahwin yang kedua. Dia suruh isteri dan anak-anak keluar daripada rumah. Sebab apa? Si isteri yang bekerja tadi atas sebab sayang sangat dekat isteri ni. Isteri beli rumah letak nama suami. Beli kereta letak suami. Segala harta semua atas nama suami. Bertanya kenapa? Seikhlas sayangkan suami. So ini yang kita nak ubah. So sebut tadi 2019 dah 35 tahun. Masa baru ni bila akak share pula pasal info ni dekat FB akak, ada seorang tu komen. Saya dah berdepan dengan isu ni 60 tahun. Nenek saya manjakan atuk. Sekarang nenek tu dah tak ada. Anak-anak dengan cucu-cucu pula nak kena bela biawak tadi. Tapi okeylah, untuk anak-anak cucu tu bukan sama seperti isteri membela. Dia kan macam ni Terence. Dia kalau ikutkan kepada konsepnya yang akak boleh nampak dalam dunia hari ni biawak hidup yang ada dekat negara kita, Kesultanan Malaysia ni, bukan setakat suami.
Tapi juga adalah anak-anak yang sepatutnya dah pun bekerja. Sebagai contoh, kalau ikutkan sekarang, bila kita anak-anak dah 18 tahun habis belajar. Kalau dia tak sambung belajar, sepatutnya dia bekerja. Betul. Bukan lagi dibiayai oleh mak ayah. Tapi kalau umur 23, umur 30 tak kahwin, duduk dengan mak ayah. Ataupun contoh, ada juga ada kes akak dia sebut, dia minta, ada dia bagi tu dengan kawan akak, you tak ada ke anak-anak gadara ke, I nak pergi kahwin dengan anak I. Anak I memang tak kerja tapi I ada harta. Nampak tak main mak tu sendiri yang dah salah letak anak tu untuk buat posisi tanggungjawab yang sepatutnya. So sebab kata dia cerita dia bukan suami semata-mata tetapi adalah anak lelaki. Kita sebut sekarang pasal lelaki sebab lelaki itu yang sepatutnya bertanggungjawab untuk biaya nafkah keluarga. Kalau kau tak kahwin pun tapi kau dah sepatutnya ada lebih 18 kan, dia 18 dah bukan kanak-kanak 18 dah boleh bekerja. So dia dah boleh bekerja. Sepatutnya kalau kau tak belajar kau kena sara, bantu mak ayah. Bukan kau bangun tidur, mak mana makan? Mak pun mak masak ni je. Tu lagi lah tak guna kan. Tu cerita dia. So kalau kata daripada awal lagi mak ayah memanjakan, inilah dia antara spesies-spesies yang akan membiak. Saya nak tumpukan pada spesies suami tadi. Spesies suami tadi sebab tadi kita dah dengar kisah di mana si isteri keluar pagi meniaga nasi lemak dan kemudian petang meniaga kuih. Tetapi di kalangan profesional juga, suami-suami bukanlah biawak profesional tapi biawak sebab dia ada title buaya. Biawak dan buaya. Dia dua serampang dua mata. Serampang dua mata. Sebab di kalangan isteri yang profesional juga, yang berkejaya, yang mempunyai kejaya yang berpendapatan agak tinggi, pun mereka terpaksa menanggung suami-suami yang begini. Jadi apa pandangan Puan? Kerana kalau kita melihatkan, mungkin suami itu berkata, awak ada rezeki, kerja awak dahsyat, hebat. Saya mungkin tak ada rezeki. Jadi tak apalah awak tanggung saya. Ini boleh ke macam tu? Okey, satunya ada juga memang setuju dengan cerita saya. Ada suami yang sebut, alah ulat dalam batu pula hidup. Akak cakap, dia kau jadilah ulat. Kan? Jangan dia jadi macam manusia. ni. Setuju. Sebenarnya bukan setakat yang golongan bawahan yang perlu bertungkus rumus untuk membela biawak ini, tapi memang ramai juga sebenarnya isteri profesional yang membela biawak. Kalau ikutkan tahun 2015, ini bukan kajian yang akak buat tapi akak dapat info. Tahun 2015 kajian dibuat kepada guru-guru wanita di Selangor. Okey. Masa tu hasil kajian mendapati 43% guru wanita di Selangor membela biawak. Suami yang tak bekerja. Lebih peratus? Yes. Wow. Itu 2015. Yang sekarang tak pasti. Tapi cerita dia, akak ada juga kes yang melibatkan isteri itu pengarah besar, isteri itu doktor, profesional kayaknya. Tapi memang membela suami yang tak bekerja. Poin dia macam yang sebut tadi, dia kata, alah, I bukan tak nak kerja tapi you dah mampu tanggung I kan. Ada satu kes pula, suami dia ni bagi alasan dia tak boleh hadap jam. Sakit, stres. Ada satu kes juga, anxiety mak mertua siap telefon. Anak mak bagi tahu dia penatlah kerja. Boleh tak kalau dia tak kerja? You pun gaji tinggi kan? Lelaki ke tidak? Yang tu tak pastilah pula nak buat check up lah kot. Tapi ini yang berlaku. So kat sini yang kita nampak sebenarnya kadang-kadang walaupun bukan semua, kesilapan ibu bapa dari awal yang gagal mewujudkan qawam, jati diri lelaki sebenar daripada awal. So kita tak boleh nak katakan suami, tapi nak salahkan mak ayah pun tak boleh juga. Sepatut-patut. Sebab bila kita dah dewasa kan boleh fikir. Kita ni kalau ikutkan daripada awal, peringkat awal, kita lahir sebagai baby kecil. Kemudian ada peringkat mumayyiz, mampu bezakan baik dengan buruk. Ada peringkat baligh, mampu untuk cukup umur, dah boleh buat bertindakan. Peringkat mukallaf dah mampu untuk tanggung jawab, untuk tanggung apa-apa keadaan. So kalau contohlah, takkanlah belum mumayyiz dah kahwin kan? Mesti mukallaf tu yang dah kahwin, betul tak? Dah ada keinginan, mesti dah ada tanggungjawab, tapi disebabkan dah terbiasa. Isteri tu pula tak apa, selagi abang setia. Wow. Dan ceritanya pula, setia sekarang dengan setia sebelum ni berbeza. Setia dulu, kau jangan ada hubungan dengan perempuan lain. Tahu je ada hubungan dengan perempuan lain, terus mengamuk. Tapi sekarang, asalkan jangan kahwin lain.
You nak bercinta, you bercinta. Asal you jangan kahwin lain. Itu setia sekarang. Boleh konsep macam tu pula, Puan? Saya sepatutnya lahir lebih lambat lah. Itu yang dipegang. Memang banyak berlaku. Saya lahir zaman tak ada handphone punya. Jadi konsep kita mungkin terlalu tradisional berbanding dengan konsep sekarang. Tapi kenalah konsep tradisional. Tradisional tu lebih bagus lah mungkin. Kalau kita melihat spesies-spesies biawak ni, selalunya dia biawak yang cantik. Dia ada kategori. Dia adalah biawak yang kategori berkilau, bersinar. Dia handsome sebab itu dia punya isteri tangungnya. Tak semua juga. Tak semua. Macam ni. Akak dah ada kes. Saya cuba cari sebab kenapa biawak itu boleh. Dah ada kes. Isteri sini mengaku, Puan. Saya dulu, saya cadang, saya duk terfikir kalau kahwin dengan suami yang handsome ni nanti kan dia curang. Saya pun pilihlah suami yang pendapatan rendah pada saya, dia tak handsome. Rupanya curang juga. Ya. Curang dan tak bekerja, tak bagi nafkah lagi juga. teruk. So dia tak boleh kata yang tak handsome ataupun handsome. Cerita dia, ini adalah bergantung menjadi diri pada seseorang. Handsome bukan confirm dia akan curang, tak handsome bukan confirm tak curang. Betul. Kan? So cerita dia jati diri sama, paling penting isteri. Cerita dia sekarang untuk kes yang biawak ni bagi akak, okey. Isteri itu kena ada satu prinsip diri. Okey. Bila suami itu dah gagal bagi nafkah, dia kena minta. Even kalau untuk orang Islam, 3 bulan tak bagi nafkah dah boleh filekan fasakh. So 3 bulan kenapa tunggu 3 tahun, 30 tahun? Tapi situ itulah sayang. Dan satu lagi, yang banyak berlaku juga, ini pun berdasarkan komen pada klien, okey. Kami ni Kak Su dah jumpa dengan ustaz, ada jumpa ustazah kan. Ustazah sebut, kita ni isteri kena sabar. Sebab nak dapat syurga tu syurga tapi dalam Islam adanya penceraian, dibenarkan penceraian itu. Cerita dia Sufi, kalau ikutkan sekarang, kita duk tekankan kepada wanita kena bersabar untuk syurga. Kau perasan tak bila suami tu tak bekerja, tak bagi nafkah, tak buat tanggungjawab, kan, dia sebenarnya sedang melangkah ke neraka. Lupa ke? Jadi kalau yang duk hashtag bahagia til jannah, kau nak ke jannah dengan siapa? Bukan dengan lelaki kau yang tu lah cerita dia. So kita nak kena betulkan. So hari ni akak nak menyeru sangat-sangat pada wanita dekat luar sana yang masih menyimpan bewak. Kata orang kena bewak kan. Tolonglah sembelih biawak anda. Sembelih terus. Tak guna pun simpan cerita dia. Kan? Betul. Saya kalau setuju. Sekarang dia setia, kau tunggulah 2-3 hari lagi. 2-3 bulan ke depan ke insya-Allah kau akan jumpa. Sebab dia rasa senang. Bila kahwin, dia rasa senang. Dia rasa macam, kahwin tu seronok. Ada hubungan tu seronok. Jadi yang bebannya nanti engkau. Malah akak ada kes, dahlah suami tak bekerja, kahwin lain. Dia tolong pula bela suami isteri yang suami dia kahwin. Wow. Makin panas lah nampaknya. Tapi Puan, nampaknya kita kena teruskan di sesi yang lain waktu insya-Allah. Tapi sebagai lelaki saya nak bagi dia temper dia cool sikit lah, temperature cool sikit. Jangan sembelih biawak anda, lepaskan saja. Jangan sembelih. Lepaskan saja. Itu lebih baik. Tapi kesian mangsa seterusnya pula. Kita kena fikirkan juga. Sembelih terus tak ada mangsa lah. Okey. Dan juga kalau kita lihat juga statistik kan, ialah semakin banyak lagi penceraian sekarang ini dan juga antara juga statistik wanita semakin lambat berkahwin usianya. Sebab mungkin inilah antara faktor-faktor yang menyebabkan wanita lebih takut untuk berkahwin sekarang. Okey. Menjadikan lelaki yang berusia lebih diminati. Ni dah tak boleh No. Taken. Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada Puan Suzana Ghazali, selaku perunding psikologi keluarga dan Gua Masyari. Terima kasih banyak Puan. InsyaAllah kita kena sambung lagi topik ni. InsyaAllah. Masa ni. Okey, terus ke segmen seterusnya. Okey, dan seterusnya kami nak bawakan kepada anda bikisan berkenaan dengan Pasca Belanjawan 2025. Itu berkenaan dengan belia tani, keterlibatan generasi muda boleh tingkatkan produktiviti pertanian. Sama-sama kita saksikan. Selamat pagi Malaysia. Kerajaan bersama badan swasta akan memanfaat hampir 8,800 ekar tanah terbiar milik Lembaga Kemajuan Wilayah dan agensi rangkaian mereka untuk melaksanakan projek pertanian perusahaan ayam organik dan lembu.
kita dimomokkan bahawa pertanian ni kotor, pertanian ni tak ada daya maju. Sebenarnya tidak. Sekiranya kita mahukan lebih dan kena pada caranya, insya-Allah dapat lebih. Kalau sekiranya kita tak ada wawasan untuk majukan diri dalam bidang pertanian, maka kita tak ke mana lah. Persepsi kononnya sektor pertanian kotor, sukar, bahaya dan tidak menjaminkan keuntungan perlu diubah. Untuk menarik minat lebih ramai anak muda, beberapa langkah boleh diambil. Ini terutama dari segi pendidikan dan kesedaran, inovasi teknologi, insentif kewangan, pemasaran dan jaringan serta program mentorship. Sekarang saya nampak memang sebahagian daripada belia-belia yang terlibat dalam industri pertanian ini memang telah melalui benda ini dan ia adalah proses yang baik. Cuma kita perlu perkasakan dan perkukuhkan lagi. Mendorong anak muda menceburi bidang pertanian sangat penting kerana ia juga merupakan peluang mengurangkan kadar pengangguran. Bukan sahaja dapat meningkatkan taraf kehidupan, bahkan mampu mengurangkan pergantungan negara pada tenaga kerja asing, memastikan bekalan makanan selamat dan meningkatkan ekspor negara. Keterlibatan generasi muda sebenarnya boleh meningkatkan produktiviti pertanian dengan mengaplikasikan teknologi ataupun inovasi yang terkini dalam bidang pertanian. So, dengan inisiatif yang diberikan oleh kerajaan seperti Geran Agropreneur Muda itu, generasi boleh mengurangkan beban dari segi modal, permulaan modal dan juga menggunakan teknologi terkini daripada inisiatif Geran tersebut. Bagi pelajar Afrina Humaira Muhammad Nur Hisham, anak muda masih beranggapan pertanian sebagai satu pekerjaan yang kurang popular kerana terpaksa bekerja dalam suasana persekitaran kotor di bawah panas matahari. Bidang pertanian ni kurang sambutan. Lepas tu saya rasa bidang pertanian ni kijau penak sebab kena cuaca panas gapo. So mereka pun macam rasa lebih selesa di pejabat lah. Penting sebab bidang pertanian ni boleh menyumbang pendapatan negara. Pendedahan awal kepada golongan belia terutama di peringkat mahasiswa mampu memberi impak besar untuk melahirkan lebih ramai anak muda tani moden. Penglibatan golongan itu dalam aktiviti pertanian juga memainkan peranan penting demi sekuriti makanan negara. Noalia Ramli, Berita RTM. Selamat pagi, Malaysia. Baik, seterusnya para penonton kami bawakan kepada anda iaitu SPM Sana Sini dan antara paparan berita yang kami nak kongsikan kepada anda berkaitan dengan baru-baru ini bertempat di Batu Arang, Selangor. Seramai 30 menerima bantuan bakul makanan dan wang tunai bernilai RM100 seorang. Program oleh Yayasan Cal Venture itu telah dilaksana di 45 lokasi di semenanjung Malaysia melibatkan 1,200 penerima bantuan. Antara individu yang mendapat sumbangan tersebut terdiri daripada golongan asnaf, ibu tunggal dan veteran Angkatan Tentera Malaysia. Terbukti apa yang dilaksanakan yayasan dalam membantu golongan rentan harus dicontohi oleh badan bukan kerajaan lain selari dengan slogan rezeki dicari untuk dikongsi. Hasrat membantu golongan kurang berkemampuan merupakan rentetan rangka program di bawah program bakul makanan yang diadakan sebelum ini sebagai salah satu inisiatif mengurangkan kos sara hidup dan meningkatkan kualiti kehidupan masyarakat secara amnya. Seterusnya, usaha memupuk rasa tanggungjawab dalam kanak-kanak menjaga alam sekitar dijayakan menerusi projek Careton. Inisiatif oleh Kementerian Pendidikan bersama sebuah syarikat jenama minuman coklat itu dilaksanakan di 4 sekolah di Pantai Timur dan bakal diperluaskan secara berperingkat di seluruh negara. Careton merupakan projek pengumpulan sisa kotak minuman terpakai untuk dikita semula sebagai perabot sekolah dan peralatan sukan tahan lama serta mesra alam. Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Terengganu, Abdul Razak Muda berkata pihaknya menghargai usaha tersebut bagi membentuk pertumbuhan fizikal, emosi dan juga mental pelajar.
Inisiatif Ilmu at Puji di bawah program usaha Jaya Insan Puji memberi keutamaan kepada pelajar daripada golongan B40 untuk mengakses pendidikan tambahan secara percuma. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa berkata ia antara usaha kerajaan untuk mengatasi kemiskinan tiga dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Wilayah Persekutuan. Melalui inisiatif itu, pelajar mendapat tuition percuma di sekolah terpilih, menyertai kem motivasi tuition madani dan menggunakan pusat komuniti di kawasan PPR dan juga serta PA. Beliau berkata demikian pada Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang Yayasan Wilayah Persekutuan 2024. Baik, itu dia antara paparan SPM sana sini yang kami bawakan khas untuk anda semua, dan selanjutnya kita bersama dengan Terence bagi membawakan topik berkenaan dengan Pasca Belanjawan 2025. Silakan Terence. Baik, terima kasih Sophie, dan seterusnya aspek Pasca Belanjawan yang akan kita bincangkan adalah gaji. Dan ini adalah juga merujuk kepada peningkatan dalam kadar gaji minima yang baru saja diumumkan. 1,700 akan menjadi tangga gaji minima yang paling asas, tetapi sebelum kita berganjak untuk membincangkan, kita akan melihat dulu satu bingkisan bagaimana reaksi tentang penerimaan para pekerja di luar sana tentang gaji minimum baru RM1,700. Adakah memberi impak kepada kehidupan mereka? Kita melihat dulu apakah reaksi umum. Kerajaan akan terus memastikan pelaksanaan ini berjalan dengan lancar serta disokong oleh penguasaan yang lebih tegas agar tiada pekerja terlepas daripada menerima manfaat ini. Pada masa yang sama, kami menggesa pihak majikan untuk melaksanakan kenaikan ini dengan penuh tanggungjawab, menghargai sumbangan pekerja yang menjadi tulang belakang operasi syarikat. Kita takut dengan penyelarasan gaji minimum ini, ramai pihak yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan, dan sekiranya ini berlaku, bermakna penyelarasan gaji pokok 1,700 ini akan tetap tidak dapat memberi impak kepada mereka yang memerlukan. Baik, itu sedikit reaksi umum. Tetapi pokoknya kerajaan ingin memastikan bahawa para pekerja yang bertungkus lumus untuk membina kejayaan sebuah syarikat itu diberi pampasan yang sewajarnya. Dan kalau kita lihat penyelarasan semula dari segi sosioekonominya, keuntungan daripada 100% itu dibahagikan sekarang ini 55% kepada pemilik ataupun majikan dan hanya 45% kepada para pekerja. Jadi berkemungkinan besar kita akan melihat rombakan semula status quo ini dengan menggunakan gaji pokok ini ataupun pengenalan gaji pokok baru ini sebagai asasnya. Jadi untuk bincangkan seterusnya langkah ini, mungkin dari perspektif para majikan juga, kita bersama dengan Encik Ahmad Syarani Zahar yang merupakan Naib Presiden Persatuan Pengilang dan Industri Perkhidmatan Bumi Putera Malaysia. Terima kasih kerana bersama kami pagi ini. Terima kasih, Terence. Bagaimana penerimaan daripada kalangan pemilik dan juga majikan syarikat-syarikat besar, terutama sekali kilang-kilang yang menggaji ratusan ribu pekerja? Terima kasih, Terence. Dahulu kerana terima saya dan mengundang saya ke studio pagi ini. Saya datang mewakili Datuk Presiden. Dia sedia kirim salam kepada Terence. Ya. Waalaikumsalam. Berkenaan dengan soalan tadi, saya rasa kenaikan ni para pengilang secara umumnya menyambut baik. Kerana kita faham dengan haluan kerajaan untuk menaik taraf tahap kehidupan masyarakat warga kerja dan juga kebajikan. Kita pun mengambil berat, majikan seharusnya memang mengambil berat terhadap kebajikan pekerja. Kerana kalau pekerja pun ada masalah peribadi di rumah, kekurangan kekurangan gaji dan sebagainya, dan ianya akan membawa kesan ke tempat kerja. Jadi secara umumnya memang kita faham dasar kenaikan gaji ini. Namun dari segi kosnya pula sudah pasti memberi impak kepada para majikan.
Jadi adakah kos ini akan dipanjangkan semula kepada pengguna atau apakah mekanisme yang wujud dalam dunia majikan yang kita mungkin tidak ada peluang untuk melihat di sebalik tabir itu. Tapi apakah mekanisme untuk mengurus kos yang mungkin semakin meningkat ini? Kenaikan kos tu sudah pasti akan salurkan balik ke pengguna. Memang ada impak lah. Dia akan ada kesan ke harga barangan yang dijual ataupun servis yang dipanjangkan ke pengguna. Cuma yang dilihatkan sekarang ni sama ada syarikat mampu menaikkan pendapatan syarikat, ya, sebab kos dah naik. Kita ambil contoh, kalau syarikat tu sekarang ni gaji pekerja 50,000. Okey, sekarang ni dah dengan kenaikan gaji yang sebanyak hampir 13% ni akan meningkatkan kosnya. Okey, mungkin ke 60,000. Jadi macam mana nak menutup jurang? Siapa yang akan menyerapkan penambahan kos tu? Jadi sebab pendapatannya masih kekal bagi majikan, dia tak ada kenaikan. Jadi kita sudah tentu akan mengurangkan kos tu daripada mungkin akan melibatkan melepaskan beberapa pekerja untuk mengurangkan balik kos tu. Jadi kesannya hanya akan dirasa mungkin dalam tahun hadapan. Adakah sudah ada rombakan ke arah itu, mengurangkan pekerja, meningkatkan automation ataupun mengambil kira penggunaan AI dan teknologi untuk menggantikan pekerja dan sebagainya? Ya, betul. Terence, kita dah nampak banyak insentif yang telah diumumkan daripada pihak kerajaan untuk ke arah otomasi, digitalization, robotics dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok dari sudut PMKS, ya, tak banyak yang mampu untuk cost of ownership tu sangat tinggi, ya. Dan melainkan pihak kerajaan dapat menyalurkan bantuan dari segi dana, insentif, grant untuk memula ke arah otomasi ini, agak susah untuk pihak PMKS untuk mengambil langkah dahulu untuk mendepankan inisiatif otomasi, digitalization dan juga robotics. Dan bukan semua sektor dapat menggunakan solution seperti ini. Jadi kalau kita tengok dalam berbagai bidang yang ada seperti pertanian, pembinaan, banyak mana yang dapat kita betul-betul praktikkan solusi ini semua. Kalau kita melihat secara keseluruhan, belanjawan ini menjurus kepada mengurangkan jurang di antara yang berpendapatan tinggi dengan yang kurang berpendapatan. Misal kata percukaian ke atas dividen yang melebihi RM100,000. Ini belum pernah kita lihat di Malaysia dan adalah satu jenis capital gains tax yang pada asasnya walaupun nilainya agak kecil. Dan kita juga diperkenalkan dengan status T15 untuk pengurangan subsidi. Jadi adakah dengan menggunakan mekanisme yang sama, kita dapat lihat hasrat kerajaan sebenarnya adalah untuk mengurangkan jumlah keuntungan yang digunakan oleh majikan tapi sebaliknya disalurkan kepada pekerja. Dan seharusnya itulah yang memenuhi jurang tadi. Saya rasa kenaikan gaji ini sudah pun mencukupi, ya. Sebab kalau kita tengok kenaikan gaji ini dalam masa 7 tahun pun dah peningkatannya lebih 50%. Ya, ianya bermula dari tahun 2018-17, tak silap saya. Masa itu tahap gaji minimum masih dalam 1,050 dan ia meningkat ke 1,200 pada tahun 2020 dan naik lagi ke 1,500 pasca Covid, ya. Dan baru-baru ni naik ke 1,700 yang akan datang ni lah. Jadi keseluruhannya kenaikan gaji itu dah sampai ke tahap 50%. Ia sama ada ia selari dengan peningkatan kos sara hidup, kadar inflasi, ya. Kalau kita tengok daripada Jabatan Perangkaan, ya, kadar kita hanya tak sampai 2% pun.
mungkin 3% untuk mengikut barangan, jenis barangan. Jadi sama ada ia selari ke tak, saya rasa masih subjektif ya. Kalau kita tengok datanya tak sama. Peningkatan tu amat tinggi. Jadi untuk nak mengenakan cukai dividen ke atas majikan ataupun owner syarikat, ia dah sampai boleh dikatakan sebagai double taxing ya, sebab kita pun dah bayar cukai pendapatan untuk syarikat, dan lepas tu dividen. Banyak majikan yang tak terima, tak ambil gaji pun ya. Banyak yang ambil dividen, kita ambil dividen saja. Jadi kita pula dah kena dividen, jadi dah kira bayar cukai 2 kali, double taxing. Jadi ini mungkin satu situasi yang perlu dirungkaikan oleh kerajaan juga. Dalam double taxing ini sebenarnya adalah suatu pencukaian yang tidak adil lah, double taxing. Sebab sudah dikenakan cukai sekali, akan dikenakan cukai berganda untuk tujuan yang sama. Dan seterusnya kita ingin lihat dari segi kompetitifnya Malaysia selepas dinaikkan kadar gaji ini. Kita adalah destinasi untuk perindustrian semikonduktor sedunia, dan antara yang sedang terus menerima lambakan FDI ke arah itu kerana mungkin kurang minat kepada Taiwan dan Singapura tak cukup tanah dan sebagainya. Jadi Malaysia menerima manfaat daripada itu. Namun dari segi kenaikan kos ini, adakah yang memberi impak kepada syarikat-syarikat besar di luar negara yang ingin melabur dalam Malaysia? Kalau kita tengok perbandingan dengan Malaysia dengan negara-negara jiran, kita ni dari sudut gaji minima kita masih dalam rongkongan ke bawah lah ya, berbanding dengan Filipina, Thailand, Singapura masih di atas lah ya. Jadi kita masih di bawah, dan tapi untuk negara kita ni menjadi hub untuk industri high tech ya, seperti electronic manufacturing, ianya memang akan masih lagi menariklah untuk kebanyakan syarikat-syarikat yang high tech ni untuk melabur di sini. Kita pun nampak banyak pelaburan baru telah komit oleh syarikat-syarikat besar, dan saya rasa trend ini yang masih akan berterusan, sebab saya rasa pekerja kita ni masih ada skill set yang tertentu, dan berbahasa Inggeris masih di tahap yang tinggi berbanding dengan negara jiran, dan ini adalah satu tarikan untuk pelabur dari luar negara untuk masih ke arah industri-industri ini. Adakah gaji minima ini juga terpakai kepada pekerja asing? Ya, kalau kita tengok daripada pengumuman belanjawan minggu lepas, nampaknya kerajaan dah ke arah untuk menyelaraskan balik kesamarataan gaji ya, pekerja asing dengan pekerja tempatan. Dan ini adalah satu trend yang agak merisaukan bagi majikan, sebab keperluan tu ada untuk pekerja asing. Kita faham selama ini memang kerajaan ada ketetapan untuk mengimbangkan pekerja tempatan dan pekerja asing ya, 80-20 biasanya. Tapi kita tengok sekarang ni kerajaan lebih ke arah untuk kesamarataan ya. Dan ini mungkin ada sedikit sebanyak dengan untuk kita komitmen kita dengan International Labour Organisation ya, convention. Jadi ini adalah satu development yang baru, dan majikan agak risau ke mana ianya akan membawa ke masa depan. Kita pun dengar daripada pengumuman baru-baru ini, kemungkinan pekerja asing akan mencarum ke EPF ya. Dan kita belum dapat lagi lah, majikan belum dapat lagi detail yang penuh, tapi adakah majikan juga akan mencarum
dalam tabung untuk pekerja asing. Dan ini akan memberi impak yang sangat tinggi dari segi kos untuk majikan. Jadi kita boleh faham tujuan kerajaan mungkin ingin mengikut jejak langkah Singapura dan sebagainya yang juga menyediakan fasiliti yang sama. Namun kesannya kepada majikan yang mencarum juga perlu diambil kira. Dan mungkin juga sebabnya kita tak cukup tenaga kerja di Malaysia ni adalah sebab topik tadi yang kita bincangkan, lambakan biawak hidup. Tak mau pergi kerja. Ini tak boleh lah. Para suami di luar sana yang terlibat dalam kategori yang awal kita bincangkan tu, sila keluar mencari kerja kerana majikan menunggu anda sebenarnya. Kita ingin mendapat lebih ramai guna tenaga daripada kalangan rakyat Malaysia untuk memenuhi kerja-kerja yang mungkin perlu dilakukan oleh pekerja asing, dan kini kita lihat ada usaha untuk seimbangkan gaji mereka. Jika guna tenaga penuh rakyat Malaysia, saya rasa itu adalah lebih baik bergerak ke hadapan. Tapi Tarun, saya kena mencelah. Tak semua kerja yang boleh pekerja tempatan kita buat. Dia ada kategori kerja yang boleh dikatakan kategori 3D. Dangerous, difficult dan dirty. Kebanyakan kerja ni yang memerlukan masih ada keperluan untuk kita ambil pekerja asing untuk memenuhi kerja 3D ni. Saya rasa warga tempatan kita, pekerja tempatan kita ni tak mampu nak bekerja sebagai nak sapu jalan raya di tepi, nak menghadap matahari 8 jam sehari, rasanya tak sesuai. Dan saya rasa kerajaan pun tak nak orang kita buat kerja-kerja ni. Jadi itu penting untuk kita faham. Betul, ada perbincangan ke arah itu. Tapi saya rasa kalau memang dah tak boleh nak cari kerja, carilah kerja yang macam itu. Tidak ada salahnya kita bawa pulang rezeki yang halal, yang sempurna untuk keluarga kita kalau memang dah tak ada kerja lain yang boleh kita cari. Apapun itu perbincangan untuk hari lain. Terima kasih kerana sudi bersama kami pagi ini membincangkan isu gaji minima RM1,700 yang akan memberi impak secara keseluruhan kepada sistem ekonomi negara. Dan kita akan terus bincangkan isu-isu yang berbangkit berkaitan dengan belanjawan yang akan kita panjangkan kepada anda dari masa ke masa dengan tetamu-tetamu kita. Seterusnya kita akan ke Sarawak Regatta 2024. Kita bersama dengan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, untuk mendapat kupasannya. Dan kita juga bersama dengan wartawan kita di sana, Nur Haismah Osman. Silakan. Sarawak Regatta 2024 bakal berlangsung pada 1 hingga 3 November ini di tebingan Sungai Kuching. Acara tahunan Lumba Perahu ini amat dinantikan para peminat sukan air itu di Sarawak maupun dari luar negara. Bagi tujuan itu, Cerita Pagi Sarawak akan mengupas lanjut acara Lumba Perahu ini. Menteri Bertanggungjawab yang juga Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah menjelaskan terdapat keunikan pada acara Lumba Perahu tahun ini. Kita ada satu acara baru yang kita panggil maraton. Piala Antarabangsa Borneo. Ini adalah satu acara maraton, perlombaan perahu bidar itu. Malahan, regata kali ini turut mendapat tarikan serta sokongan dari para pemimpin di Sarawak khasnya dan Malaysia amnya serta negara jiran Brunei Darussalam dalam acara perlombaan bergelar perlombaan acara VIP. Kalau tidak ada perubahan, Baginda Sultan akan ikut sama dalam perlombaan VIP, termasuk dengan Tuan Yang Terutama Sarawak, Yang Amat Berhormat Premier Sarawak, Timbalan Perdana Menteri 1 dan Timbalan Perdana Menteri 2 yang juga masuk dalam perahu untuk VIP race. Ini akan memberi kelebihan kepada perlombaan kemeriahannya. Industri kraftangan yang juga turut serta melibatkan penyertaan dari Sabah dan Semenanjung Malaysia dengan kelebihan kali ini penyediaan tempat berhawa dingin bagi keselesaan para peserta kraft sekaligus pengunjung. Selain daripada perlombaan di sungai, di tebingan sungai akan diadakan jualan kraft. Jualan kraft tahun ini dia lebih selesa lagi kerana tahun-tahun yang sebelum ini tempat jualannya tidak di hawa dingin. Kali ini semua tempat untuk jualan-jualan kraft ini berhawa dingin dan saya percaya mereka yang berkunjung sama ada untuk melihat, sama ada untuk berbeli belah
akan lebih selesa lagi. Bagi tarikan lain turut diadakan Pesta Sarawak Kitchen sepanjang acara Regata Sarawak 2024 berlangsung. Kita juga ada Sarawak Kitchen. Sarawak Kitchen yang akan mempamerkan cuisine daripada Sarawak. Semuanya kita pilih yang terbaik kerana kita tidak mahu masalah-masalah kesihatan dan sebagainya. Semuanya dimonitor oleh Jabatan Kesihatan dan supaya mereka yang berjual dalam tempat makanan itu semuanya teratur. Mengulas lanjut, Datuk Seri Karim yang juga Menteri Pelancongan menyatakan penganjuran aktiviti sebegini memberi impak tinggi dalam sektor ekonomi, hospitality dan penerbangan di negeri ini. Impak terhadap ekonomi, the hospitality industry, baiknya hotel, homestay, tempat-tempat penginapan yang menjual-jual makanan, yang menyediakan pengangkutan, e-hailing dan sebagainya, dan restoran-restoran semuanya akan mendapat impak spin-off daripada acara seperti ini. Dalam pada itu, Datuk Seri Karim turut menyeru orang ramai berkunjung ke Kuching bagi memeriahkan acara ini. Namun, beliau turut mengingati agar para pengunjung mengutamakan keselamatan diri sepanjang acara itu berlangsung. Kepada mereka yang ada di Kuching, daripada luar-luar Kuching, daripada bahagian-bahagian lain, datanglah berkunjung di tebingan Sarawak kerana banyak yang dipamerkan, baiknya untuk kita melihat regata ataupun kita melihat apa yang ada jualan juadah dan sebagainya. Dan harapan saya kepada semua pengunjung, jagalah kebersihan Bandaraya Kuching. Selain daripada itu, jaga juga keselamatan. Sebanyak 16 acara perlumbaan dengan 2 kategori perlumbaan tempatan untuk pekayuh warga negara dan terbuka untuk pekayuh bukan warga negara bakal berlangsung pada Regata Sarawak kali ini. Nohasima Othman, RTM. Baik, itu dia para penonton, iaitu bingkisan dari Sarawak berkenaan dengan Sarawak Regata 2024. Seterusnya kami bawakan kepada anda berkenaan dengan Mirnawan Cup 2024, iaitu ia merupakan edisi ketiga bagi tahun ini dan akan diadakan pada 3 hingga 9 November nanti. Jadi tak lama dah ni, bersama dengan saya kenalkan iaitu Tuan Muhammad Muazzam Abdul Hadi, merupakan pengurus besar program pembangunan hoki negara. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Sufi. Ya, Tuan Muazzam, yang ini penganjuran kali ketiga. Betul. Jadi persediaan difahamkan lebih awal terapun berlangsung untuk memastikan kelancaran pada hari kejadiannya adalah pada hari Ahad ini. Betul. InsyaAllah. Jadi mungkin boleh ceritakan dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan penganjuran Mirnawan Cup 2024. Alright. Assalamualaikum, selamat pagi Sufi. Okey, kejohanan Mirnawan Cup ini merupakan kejohanan signature program yang dianjurkan oleh Program Pembangunan Hoki Negara NHDP di bawah kelolaan Majlis Sukan Negara dengan kerjasama Konfederasi Hoki Malaysia dan Kementerian Pendidikan Malaysia. So, kejohanan Mirnawan Cup ini adalah kejohanan antarabangsa jemputan di mana kita menjemput negara-negara yang kita rasa berpotensi untuk menjadi sparring kepada pasukan remaja kebangsaan kita. Dan tahun ini adalah penganjuran edisi ketiga lah untuk kejohanan. Okey, dan untuk jemputan daripada luar negara itu kan, apakah antara berapa ramaikah mungkin luar negara yang telah terlibat untuk kali ini, penganjuran kali ini, dan mungkin boleh spesifiknya negara mana yang diberikan jemputan tersebut. Okey, untuk edisi ketiga tahun ini kita menjemput pasukan dari South Africa, South Africa, Kanada, Korea, Japan, Austria dan juga kelab dari Australia iaitu Queensland Hockey. So sebanyak 5 negara yang kita jemput untuk edisi kali ini. Menjadikan keseluruhannya 14 pasukan, 10 pasukan antarabangsa yang menyertai. Wow, ramai banyak tu Okey. Dan kategori lelaki dan juga perempuan. Kategori lelaki dan wanita bawah 17 tahun. Bawah 17 tahun. Okey. Dan mungkin juga boleh kongsilah setelah penganjuran kali ketiga ini kan, tahun ketiga ini. Jadi apa antara cabaran-cabaran yang dilalui? Saya rasa cabaran yang dari segi pengurusan tidak banyak sebab kita sememangnya bekerja rapat dengan Konfederasi Hoki Malaysia dan juga Kementerian Pendidikan dari segi pelancaran preparation pertandingan. Tapi saya rasa cabaran kali ini datang kepada pasukan bawah 17 tahun Malaysia itu sendiri sebab
saingan yang akan ditawarkan oleh pasukan antarabangsa ini memangnya akan sengit lah. So kita mengharapkan pemain-pemain kita dapat belajar sebanyak mungkin dari penganjuran kejohanan antarabangsa ni. Bagi mereka yang mungkin ingin menonton, adakah diberi peluang juga untuk menonton secara langsung? Ya, betul. Siaran langsung kita akan adakan di YouTube channel Majlis Sukan Negara dan semua peminat sukan hoki juga boleh datanglah menyaksikan sendiri perlawanan di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil. Boleh ya? Ya, betul. Ya, akan berlangsung pada jam? Kejohanan akan berlangsung pada bermula 3 hingga 9 November ini. Perlawanan bermula pada pukul 4 petang. Okey. Ya. Sehingga selesailah. Ya, betul. InsyaAllah. Okey, dan antara yang lain juga, mungkin Tuan boleh kongsikan kepada saya dan juga para penonton, antara objektif utama untuk penganjuran untuk kali ini. Okey, objektif utama adalah kita sebagai peneraju program pembangunan hoki negara, kita nak menyediakan platform pertandingan peringkat antarabangsa yang terbaik kepada kita punya atlet, jurulatih dan yang berada di dalam program. Sebab kalau kita tengok, kalau kita nak menyertai pertandingan di luar negara, kos dia agak besar. Betul. So kita mengambil inisiatif ini supaya kita menganjurkan kejohanan peringkat antarabangsa di mana kita panggil negara-negara yang kita panggil ni agak kuat juga. So semua yang terlibat di dalam program kita dapat banyak benefit dari penganjuran ini. Ya, itu dia. Dan juga latihan telah pun diadakan seawal yang mungkin. Berapa lama biasanya? Preparation untuk pasukan kebangsaan kita dah mula-mula 3 bulan yang lepas. So kita ada panggil camp berfasah. So saya rasa pasukan dalam keadaan baik untuk bertanding di kejohanan ini. Ya, mungkin ada sedikit kata-kata kepada mereka yang akan menyertai pada hari Ahad ini, insya-Allah. Moga ada sedikit kata-kata semangat yang ingin disampaikan. Saya harap pasukan negara kita dapat mempamerkan aksi yang terbaik kepada peminat sukan hoki di Malaysia dan juga dapat mendapat banyak pembelajaran dan pengajaran yang baik dalam kejohanan ini. Ya, insya-Allah. Sebab ini saya rasa peluang keemasan juga kan, di mana kita dapat melihat bagaimana mungkin pasukan luar negara untuk memberikan atau menunjukkan skill-skill mereka kan untuk kita pelajari sebagainya. Dan ini antara peluang keemasan bagi kategori 17 tahun kan. Dan antara yang lain juga mungkin boleh Tuan kongsikan kepada saya dan juga para penonton awal penyertaan ini dibuka bila dan bagaimanakah, apakah antara persediaan-persediaan yang perlu dilakukan oleh setiap pasukan? Okey, kejohanan ini dia edisi ketiga. Kita bermula pada tahun 2022. Di mana tahun 2022 kita dapati pasukan yang menyertai ini hanya 4 pasukan luar negara. So bertambah kepada 5 pasukan dan tahun ini kita dapati 10 pasukan luar negara yang menyertai. So preparation dia memang dari tahun ke tahun tu kita tambah baik apa pun kekurangan yang berlaku. So tahun ini kita bermula persiapan agak awal. Setahun sebelum sebenarnya kita dah cari potensial pasukan luar negara yang kita nak jemput. Kemudian kita follow up dan 6 bulan dan 3 bulan sebelum penganjuran ni kita dah follow up lah semua apa persediaan untuk kejohanan. 6 bulan awal Wow, itu dia antara persediaan untuk memastikan kelancaran yang akan berlangsung nanti, insya-Allah. Jadi dari segi pemilihan itu, apa antara kriteria yang dipilih untuk memastikan bahawa pasukan daripada negara ini sesuai untuk kita berikan jemputan? Betul. Kriteria aja kita pastikan ada balance antara pasukan yang kita nak jemput. Antaranya kita ada jemput pasukan Asia, ada dari Oceania, Australia dan kita ada juga dari South Africa dan juga Eropah, so Canada dan Austria. So kita nak pastikan atlet kita dapat perolehi skill-skill yang berlainan daripada setiap benua. Daripada Austria ada, daripada Asia ada. Okey, di kaca TV sekarang ini tertera juga Facebook dan juga Instagram. Mungkin untuk mereka mengetahui update terkini dan juga sekiranya mereka juga ingin menonton secara langsung, adakah di platform yang tertera di kaca TV sekarang ini? Betul. Semua peminat hoki boleh layari YouTube Majlis Sukan Negara dan semua update kita akan update di media sosial Majlis Sukan Negara dan juga media sosial NHDP Malaysia. Kalau nak menonton secara online pun boleh. Betul. Ataupun mungkin anda yang ingin merasai suasananya juga boleh menghadirkan diri di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil. Masuk secara percuma. Ya, insya-Allah. Untuk sama-sama kita menonton kan. Dan apa lagi ingin
disampaikan ialah berdasarkan dengan kejohanan yang telah pun diadakan ini. Apa lagi yang boleh kita berikan kepada masyarakat khususnya bagi kategori 17 tahun ini? Okey, untuk kejohanan kali ini yang menariknya kita juga turut mengadakan klinik hoki bawah 12 tahun di mana pemain antarabangsa yang menyertai kejohanan ini akan mengendalikan sesi klinik kepada kanak-kanak bawah 12 tahun semasa hari rehat iaitu 6 hari bulan. So pada siapa yang berkelapangan boleh menghantarkan anak-anak bawah 12 tahun untuk menghadiri sesi klinik yang akan dikendalikan sendiri oleh pasukan antarabangsa ini. Wow, menarik ni. Di mana tu? Di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil. Di tempat yang sama. Di tempat yang pada sama. 6 hari bulan. Pada 6 hari bulan. Okey, waktunya? Waktu pada pukul 9 hingga 11 pagi. Di awal pagi, di waktu pagilah 9 hingga 11 pagi. 11 pagi, insya-Allah. Bagi anak anda yang mungkin berminat dalam sukan hoki ini, boleh bawa anak-anak anda untuk mendapatkan hikmat nasihat dan juga mungkinlah mendapat tunjukkan kepada anak-anak kita contoh-contoh yang ada kan. Ini dia antara hala tujuannya sekira ingin menjadi pemain hoki. Ya. Okey, sedikit kata-kata daripada Tuan sekali lagi kepada mereka yang akan menyertai pada hari Ahad ini kejohanan ini, dan pastikan semuanya berjalan dengan lancar dan juga semangat. Kesihatan diri juga perlu dijaga saat akhir ini dan juga persediaan dari segi latihan sebagainya. Tu harapan saya besar, harapan saya supaya segala perancangan dan kita punya preparation berjalan dengan lancar. Dan semua pasukan yang terlibat dapat menunjukkan prestasi yang terbaik pada tahun ini dan dapat mengambil pelajaran yang terbaiklah dari penganjuran kali ini. Ya, insya-Allah. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Muhammad Muazzam Abdul Hadi, merupakan pengurus besar Program Pembangunan Hoki Negara. Terima kasih banyak, Tuan. Terima kasih, Sufi. Moga semuanya berjalan dengan lancar, insya-Allah. Dan para ibu bapa di luar sana, jangan lupa untuk bawakan anak-anak anda yang berusia 12 tahun. Kalau lebih muda boleh juga. Boleh. Okey, 12 tahun ke bawah yang minat sukan hoki ini juga boleh dibawa untuk sama-sama mempelajari, mungkin ada skill yang ingin disampaikan, dipanggil sebagai klinik. Klinik hoki. Untuk bersama dengan pasukan hoki ini untuk menyertai dan juga mungkin boleh menambah minat mereka dalam bidang ataupun sukan hoki. Okey, seterusnya para penonton, kami nak bawakan kepada anda bingkisan dari Terengganu iaitu berkenaan dengan jelajah Karnival Tibet. Silakan. Selamat pagi Malaysia. Inisiatif melaksanakan program jelajah karnival pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET menjadi titik permulaan bagi golongan belia terutama lepasan CJ Pelajaran Malaysia SPM mendapatkan maklumat dan panduan dalam merancang kerjaya. Program sehari yang berlangsung di Gom Badak Kuala Nerus ini menyediakan pelbagai sektor kemahiran berasaskan bidang teknikal. Program Anjuran Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK ini turut mengadakan pelbagai pendekatan menarik, antaranya sesi dialog bersama PTPK, pelajar dan penyedia latihan. Lebih 10 pempamer terdiri daripada penyedia latihan TVET, industri, agensi awam dan swasta berjaya dihimpunkan dalam karnival kali ini. Jadi benda ni dah berkembang. Jadi saya harap dengan adanya program sebegini akan ramailah dari segi kalangan para pelajar dan juga ibu bapa terutamanya nampak yang kemahiran ni cerah, ada masa depannya. Ikutkan sekarang demand untuk skill lebih, orang akan lebih mencari untuk dari segi pekerjaan, orang akan lebih pandang skill daripada teori. Sebab kalau kita pandai cakap tak pandai buat sama juga. So bagi saya TVET ni satu jalan yang lebih baik kalau untuk orang yang tak berapa minat dalam teori. Sebab lepas habis kepada kos ni kita akan dapat peluang pekerjaan yang luas. Lepas tu dapat mencuburi minat yang kita mahu dalam bidang TVET. Contohnya automotif, elektrik, aircon. Bagi saya bidang kemahiran ni benda yang penting lah. Jadi maksudnya macam benda, bila dia buat benda macam ni macam bagus lah untuk kita. Lagi-lagi untuk form-form yang nak SPM lagi. Kemahiran ni benda yang efektif untuk kita. Dan satu lagi benda ni gaji pun mahal kan. Menerusi Belanjawan 2025, PTPK tidak terkecuali menerima peruntukan sehingga RM500 juta untuk manfaat lebih 20,000 pelatih. Peningkatan jumlah itu berbanding RM380 juta tahun ini akan dapat membantu lebih ramai pelajar mengikuti aliran ini. Pengerusi Lembaga Pengarah PTPK, Teknologis Zahir Hassan berkata, belanjawan kali ini menandakan betapa seriusnya usaha kerajaan untuk melonjakkan industri TVET dalam negara. Kita
dapati bahawa kadang-kadangnya peluang-peluang yang begitu luas yang ada pada anak-anak kita, ya, pelajar-pelajar yang akan mengambil SPM dan peluang-peluang yang ada ini perlu untuk mereka tahu dan apa yang ada di hadapan mereka. Jadi kadang-kadangnya peluang itu ada tapi tidak ketahui. Jadi itu sebabnya kita buat jelajah ni supaya kita memberi penjelasan, membuka ya mata mereka, pemahaman mereka tentang peluang-peluang yang ada. Karnival Jelajah TVET seterusnya akan dilaksanakan di Perak. Nur Ashran Muhammad Noor, Selamat Pagi Malaysia. Selamat pagi Malaysia. Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia dan sebentar lagi kita akan bawakan satu segmen yang semakin menghampiri suasana Deepavali. Saya tahu semua dah bersedia kerana dapat gunakan lebuh raya secara percuma bermula tengah malam ini. Jadi berwaspadalah di luar sana kepada yang telah pun merancang untuk memulakan perjalanan anda. Kita planning elok-elok dulu. Bawa kita tu slow-slow. Walaupun penggunaan highway percuma hanya bermula pada tengah malam ini, kita akan dapat untuk sampai ke destinasi dengan selamat. Itu yang paling penting. Baik, kita telah bersedia untuk membawakan segmen seterusnya. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Kita saksikan promo ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk laporan cuaca terkini. Ribut tropika Trami yang telah melemah pada hari sebelumnya setelah melanda kawasan perairan di bahagian tengah Vietnam. Dan seterusnya pula, pada ketika ini, satu lagi ribut tropika kuat Kongri kini sedang melanda kawasan bahagian barat Lautan Pasifik dan keadaan ini jangka akan meningkat kepada intensiti ribut taufan dan menuju ke arah barat laut dan kelajuan sekitar 15 km per jam. Dan juga di kawasan berhampiran pusat tekanan rendah, kelajuan angin boleh mencapai antara 110 km per jam. Dan keadaan ini mempengaruhi keadaan tiupan angin sekitar 30 hingga ke 40 km per jam di sekitar bahagian utara Selat Melaka, termasuk juga di kawasan perairan dan juga lautan Laut Cina Selatan. Buat masa ini tiada amaran kencang dan laut bergelora yang dikeluarkan dan Met Malaysia akan terus memantau perkembangan ini. Seterusnya pula, kita beralih kepada tinjauan keadaan cuaca semasa melalui Gema Radar. Di Semenanjung diperhatikan keadaan angin bertiup daripada arah Lautan Andaman dan juga Laut Selat Melaka Utara mempengaruhi keadaan cuaca lembap terutamanya di sekitar negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, utara negeri Perak dan juga termasuk kawasan pedalaman di negeri Kelantan. Keadaan ini jangka akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga ke lewat pagi nanti. Manakala di kebanyakan kawasan yang lain di bahagian tengah dan juga selatan Semenanjung, keadaan cuaca baik yang dijangkakan berlanjutan sehingga ke waktu tengah hari nanti. Seterusnya pula di Sabah dan juga Sarawak, pada kali ini keadaan cuaca baik dan tiada hujan di kebanyakan kawasan di Sabah yang akan dijangkakan berlanjutan sehingga ke tengah hari nanti. Namun sedemikian di Sarawak, keadaan cuaca hujan kini dicerap melibatkan di bahagian Sibu, Mukah, Bintulu, Kapit dan juga Miri dan keadaan ini kami jangkakan boleh berterusan sehingga ke lewat pagi nanti. Seterusnya pula pada sebelah petang, berdasarkan model ramalan Met Malaysia, di Semenanjung keadaan cuaca hujan lebat berserta ribut petir di Semenanjung akan lebih tertumpu terutamanya di utara Semenanjung melibatkan negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, utara negeri Perak dan juga di bahagian selatan negeri Kelantan. Dan keadaan cuaca hujan di sebelah petang ini jangka akan terus menuju ke negeri di pantai timur dan boleh berlanjutan sekurang-kurangnya sehingga ke waktu malam nanti. Seterusnya pula, keadaan cuaca hujan masih lagi berpotensi untuk berlaku dengan potensi yang agak rendah terutamanya di sekitar negeri Selangor hinggalah ke negeri Johor dan juga di selatan negeri Pahang. Sementara itu di Sabah dan juga Sarawak, keadaan cuaca baik diramalkan di kebanyakan kawasan. Namun keadaan cuaca hujan masih lagi berpotensi untuk berlaku terutamanya di bahagian pedalaman dan utara Sarawak termasuk juga di bahagian pedalaman, bahagian Tawau dan juga bahagian Sandakan di Sabah. Dengan berdasarkan pola tiupan angin juga, keadaan cuaca hujan jika akan mampu untuk berlanjutan sehingga ke waktu malam nanti terutamanya di bahagian utara Sarawak, di bahagian pedalaman dan juga di bahagian Tawau dan juga Sandakan. Sekian dulu laporan cuaca untuk kali ini. Anda boleh ikuti kami di Facebook, Instagram, X serta YouTube rasmi untuk ramalan cuaca terkini. Sekian daripada saya, Ruzami Pilus. Assalamualaikum.
modal insan, sosial dan kebajikan masyarakat India RM130 juta untuk program tambahan masyarakat India selain penyertaan mereka dalam tekun, amanah ikhtiar dan program-program yang sedia ada. Sempena sambutan Hari Deepavali ini, saksikan rancangan istimewa di TV2. இந்த ஆப்பில் பீப்புள் கேன் கிரியேட் தியர் ஓன் அவதார்னு ஒரு எலிமெண்ட் இருக்குல்ல, அது இன்னும் கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ணுற மாதிரி அந்த அவதாரே டான்ஸ் ஆடுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதுவே கோலாட்டம் டான்ஸ் ஆடுதா? உங்களை எல்லாம் நான் கையெடுத்து கும்பிட்டு தாழ்மையாக ஒரு விஷயத்தை கேட்டுக்கிறேன். உங்கள் அப்பா நீங்கள் சொல்கிறதே கேட்க மாட்டேங்கிறாரு, உங்களை புரிஞ்சிக்கவே மாட்டேங்கிறாருன்னு எப்போதும் என்கிட்ட கோவமாக சொல்லுவீங்க. Selamat menyambut Hari Deepavali daripada kami di TV2. Ya, selamat menyambut Deepavali daripada kami di RTM dan sajian program-program segini sememangnya menjadi santapan rasmi daripada kami sepanjang sambutan Deepavali. Dan kita bawakan seluruh barisan penerbitan dan juga para watak utama. Di studio kita bawakan Encik Loganathan yang merupakan pelakon utama yang kita saksikan tadi. Rambut dah tukar colour sikit. Itu makeup tu. Dan kita bersama Divya yang merupakan antara barisan pelakon utama juga. Tuan Pengarah Encik Mukesh Sivan dan Tuan Penerbit Bharataraja yang juga bersama kami pada pagi ini. Selamat Hari Deepavali kita dahulukan kepada Thank you semua. Happy Deepavali semua. Balik mana? Saya memang orang KL. Orang KL. Divya? KL juga. Saya balik Denmark. Balik mana? Denmark. Denmark. Okay. Betul ke Denmark? Betul. Denmark. Deepavali di Denmark. Okay, double D di sana. Bharataraja? Saya di Sepang. Di Subang. Okey, jadi kita akan menyambut Deepavali yang pelbagai. Anda tak perlu harung jam. Tak ada. Anda kena harung jam sikit sebab nak kejar flight. Baik, Kolatem. Apakah itu Kolatem? Mungkin kepada Mahagurunya kita bertanya. Saya bukan Mahaguru tapi saya pelakon. Kolatem ni satu tarian tradisi yang semakin saya rasa semakin dilupai oleh masyarakat. Jadi cerita ini Kolatem ni dia cuba mengungkitkan balik keagungan tarian tu supaya tidak terus lenyap dan kita cuba sampaikan tarian tradisi ini kepada generasi Z sekarang yang semakin tidak mengenali Kolatem tu melalui satu cerita dan juga melalui satu aplikasi. Ini adalah fantasi. Fantasi ni cerita ni the entire cerita ini idea asalnya daripada director sebab dia pun sebenarnya adalah seorang penari Kolatem. Oh, ya. Wow. Bukan sekarang dulu-dulu. Dulu di Denmark lah. Bukan di Denmark. Bukan di Denmark. Okay. Asal sini cuma sekarang dia ke Denmark. Okey, ceritakan tentang ideanya Tuan Pengarah. Okey, ideanya kami nak bawa Kolatem untuk bagi Kolatem tu bagi untuk generasi muda. So kami nak cari idea macam mana nak buat Kolatem kita tak boleh untuk engagekan ya. Dapat minat lah. Dapat minat. Engage budak-budak baru sekarang ni. So kita ada idea untuk buat kita buat idea macam bagaimana kita buat dalam aplikasi guna AI teknologi bagi Kolatem dia sampai ke generasi muda sekarang. Menarik minat budak-budak sekarang untuk balik kepada tradisi. Dia macam umpama macam tarian zapin, kuda kepang yang semakin orang macam ni apa benda ni kan? Tak pernah merasai. So kita nak bawa mereka ni generasi baru ni Z ni balik kepada tradisi sebab dia banyak perkara dalam orang kata beyond dance kan. Selain daripada dance dia ada banyak aspek-aspek lain macam orang kata mental exercise, physical exercise dan macam-macam lagi lah dalam tarian tu lah. Jadi Divya sebagai watak? Saya mempermainkan watak sebagai Purani yang tu isteri kepada Shankaran tapi versi mudanya. Versi muda. Saya ada 3 generasi ni. Kawan asal lah. Sebab cerita tu ada 3 generasi dari 70-an, 90-an dan sekarang. So dia Divya dia play versi 70-an. Versi 70-an yang menjadi isteri kepada anda. Jadi dalam drama ini kita dapat lihat watak anda adalah watak yang berusia. Jadi bagaimana anda mainkan karakter yang pelbagai itu? Itu siapa inspirasi anda untuk setiap watak? Bagi saya sebagai pelakon
itu memang mencabarlah untuk mainkan watak dalam 70-an. Masa umur lebih kurang dalam 20-an, umur 40-an, dan lepas tu umur 70-an. Tapi umur 20-an saya 20-an tu actually dimainkan oleh seorang lagi pelakon lain. Saya ambil watak daripada yang 40 dan yang 70. Kita Yang itulah. peredaran So masa itu. sebenarnya tulisan yang karya atau skrip yang ditulis oleh pengarah ni dia memang detail kat situ, jadi kuranglah sikit kerja rumah saya untuk dibaca dah tahu okey ini apa yang dia nak, so kita mainkan. Jadi sebelum ni anda berdua pernah menari Kuala Lumpur atau Ya, tidak? mereka ada buat kita ada buat training 1 hari untuk semua pelakon yang kena menari. So mereka pergi untuk training untuk belajar Kuala Lumpur. Tapi 1 hari tak cukup lah. Satu hari tak cukup, tapi masa shooting mereka still practicing lah. Kita dapat merasai apa tu Kuala Lumpur lah. Sebelum ni memang tak pernah lah. Jadi anda macam Gen Z yang dalam walaupun bukan Gen Z. Dia sudah lama tinggalkan Gen Z. Penerbit, kita nak tanya lokasi dia macam mana? Di mana tempat syuting? Okay, sebenarnya lokasi kita nak ada 3 generasi kan. So kita kena ada perkampungan, bandar dan juga zaman sekarang. So kita find out mana kita nak shoot. Lepas tu pengarah kata kita ada 2 tempat. Yang tu penari Kuala Lumpur tu ada ke sana. So why not kita pergi ke tempat asal mereka untuk shoot. So kalau kita pergi Pulau Pinang tu jauh sikit. So kita buat produksi ke Selangor atau Negeri Sembilan. So kita luckily kita dapat tempat yang baik lah untuk yang strategi untuk buat penggambaran. So kita buat ke Selangor dan juga Negeri Sembilan. Yeah. Dan cerita ni saya rasa adalah suatu cerita yang memang mencerminkan situasi masyarakat sekarang. Di mana masyarakat India semakin melupakan kebudayaan kita sendiri. Betul. Jadi apakah cabaran utama dalam kita mengembalikan mungkin aspek kebudayaan itu ke dalam masyarakat kita sendiri? Macam cabaran utama adalah perkembangan teknologi yang terlalu canggih dan terlalu mudah kepada Gen Z sekarang ni. Yang semakin dia tradisi itu saya rasa semakin hilang kan. Jadi pengarah menulis tu dia cari satu kaedah di mana kita nak macam mana kita nak tarik minat dia orang ni mengikut kaedah dia orang. Jadi kita pergilah kepada app, kepada AI teknologi dengan kepada semua tab-tab yang orang guna. So tarian Kuala Lumpur ni kita bawa kepada dalam app. Kita susah nak bawa mereka kat sini. So kita pergi pada dia lah. Itulah cabaran besar sebenarnya. Untuk Divya sendiri macam mana? Apakah perasaan Divya apabila membawa watak yang terkebelakang zaman dulu? Untuk saya cabaran dia kurang sikit sebab masa skrin saya pun kecil je. Ya ke? Kecil je, tapi saya selalunya nak lakonkan watak-watak yang kat belakangan tu. So I dapat rasalah. Selain pelakon, dia juga bekerja sebagai AD dalam telemovie. Penolong pengarah. Tahniah, kita ucapkan. Terima Itu kasih. cabaran besar tu. Dan kita dapat lihat penggunaan teknologi untuk mengajar suatu aspek kebudayaan adalah mungkin satu perkara yang boleh kita pertimbangkan. Mungkin boleh jadi real app untuk mengajar anak-anak kita menari Kuala Lumpur. Dari mana sebenarnya datangnya idea untuk Kuala Lumpur itu sendiri? Kenapa pilih Kuala Lumpur dan bukan aspek kebudayaan lain? Sebab bagi saya sebagai penari Kuala Lumpur yang dulu, so sekarang I tanya adik-beradik saya ataupun anak-anak adik abang akak, mereka tak tahu langsung apa itu. Mereka tanya apa itu Kuala Lumpur, mereka they don't know. So jadi why not kita ambil Kuala Lumpur sebagai the unique dance to form to present lah. So that's why. Sebab bila kita melihat tarian di kalangan masyarakat India, Bharatanatyam yang menjadi yang diutamakan kan. Diutamakan. Kuala Lumpur ni mungkin dilihat banyak lagi, actually banyak lagi Kuala Lumpur, Oilatom, Mailatom, banyak lagi aspek-aspek tarian tradisi yang semakin hilang sekarang.
Jadi kepada anak-anak muda, tontonlah kisah ini untuk mungkin menaikkan kembali semangat anda untuk belajar tentang kebudayaan kita. Adalah antara kebudayaan yang tertua di dunia. Betul. Kaya dengan pelbagai aspek, bukan sahaja bahasa yang tertua Tamil, tapi juga pelbagai tarian dan juga selain daripada makanan tu saya rasa memang di Bawali ni kita akan merasakan dia. Jadi sedikit ucapan di Bawali daripada seluruh barisan penerbitan dan juga watak-watak utama kepada para penonton kita. Silakan. Okey, saya mengucapkan selamat hari Deepawali, sambutlah dengan meriah tetapi dengan ala kadar. Ala kadar. Ala kadar. And then hati-hati di jalan raya ya. Ya, selamat hari Deepawali kepada semua, bukan sahaja bangsa India tapi untuk semua sebab ni perayaan nasional juga. So semua dengan jaga-jagalah. Hati-hati ya. Hati-hati. Dalam bahasa Denmark? Tak belajar lagi. Selamat hari Deepawali kepada semua rakyat Malaysia. Hati-hati di jalan raya masa balik kampung and good luck. Okey. Selamat penerbit kita. Selamat Hari Deepawali kepada semua rakyat Malaysia. Makan dan enjoy. Seorang pun tak suruh tengok dia punya drama. Itu saya baru nak sebut. So, tontonlah. Esok. Time. Ya, saya bagi esok. Okey, tonton Kolatem esok pukul 9 malam di RTM 2. Yeah. Okay. Dia sajian untuk Hari Deepawali anda dan kita ucapkan terima kasih kepada anda kerana sudi bersama kami. Selamat menyambut Hari Deepawali kepada seluruh barisan penerbitan dan juga watak-watak utama Kolatem. Kita berehat seketika dan kembali bersama anda dalam Selamat Pagi Malaysia. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami. Tahukah anda, cuaca di Malaysia dicirikan oleh dua rejim monsun, iaitu monsun barat daya yang bermula dari akhir bulan Mei ke September dan monsun timur laut dari bulan November ke Mac. Monsun timur laut membawa hujan lebat terutamanya kepada negeri-negeri di pantai timur semenanjung Malaysia, barat Sarawak dan timur Sabah. Manakala monsun barat daya secara relatifnya menunjukkan cuaca yang lebih kering. Tempoh peralihan di antara dua monsun ini dikenali sebagai fasa peralihan monsun. Musim monsun timur laut merupakan musim hujan utama negara kita. Sistem cuaca monsun yang terbentuk bersama-sama dengan luruan udara sejuk dari Siberia menghasilkan hujan lebat yang sering menyebabkan banjir besar di negeri-negeri pantai timur semenanjung, iaitu negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor Timur serta negeri Sarawak dan Sabah di Malaysia Timur. Monsun barat daya secara relatifnya adalah lebih kering bagi seluruh negara kecuali negeri Sabah di Malaysia Timur. Pada musim ini, kebanyakan negeri mengalami hujan bulanan minimum, biasanya di antara 100 hingga 150 mm. Keadaan ini menunjukkan keadaan atmosfera yang stabil di kawasan Khatulistiwa. Keadaan kering di semenanjung Malaysia terutamanya disebabkan oleh kesan lindung hujan oleh banjaran gunung di Sumatera. Sabah secara relatifnya lebih lembap melebihi 200 mm akibat daripada kesan ekor dari taufan yang kerap melintasi Filipina semasa perjalanannya merentasi Laut Cina Selatan dan sekitarnya. Semasa fasa peralihan monsun, angin adalah lemah dan dari pelbagai hala. Pada waktu pagi, langit biasanya cerah dan ini telah membantu pembentukan ribut petir pada sebelah petang. Di negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia, ribut petir menghasilkan purata hujan bulanan maksimum semasa kedua-dua musim peralihan monsun. Nasihat-nasihat dan amaran-amaran cuaca buruk ini akan disebarkan melalui laman web, media massa, media sosial dan aplikasi mudah alih My Cuaca. Berikut adalah langkah-langkah persediaan dalam menghadapi musim monsun. Sentiasa mendengar siaran radio, televisyen atau media sosial untuk amaran angin kencang dan laut bergelora. Pastikan bekalan air dan makanan yang tidak mudah rosak disimpan secukupnya. Bersihkan longkang, parit dan talang hujan daripada tersumbat. Semasa musim monsun, tinggal di tanah kukuh, jauhi dari longkang beraliran laju, sungai dan kawasan banjir. Jangan memandu ke kawasan banjir. Elakkan daripada melalui jambatan yang tidak kukuh dan jalan yang selalu dinaiki air. Ikut arahan pihak berkuasa
Kuasa Pengurusan Bencana Tempatan. Bersedia untuk berpindah jika diarahkan, terutamanya bagi yang tinggal di kawasan pantai, berhampiran sungai atau kawasan rendah. Pastikan kenderaan anda diletakkan di tempat tinggi dan segala harta benda yang lain terjamin daripada kerugian dan kemusnahan akibat daripada banjir. Elakkan daripada pergi ke laut dengan menggunakan kapal atau bot kecil. Mesej ini daripada RTM. Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia, dan pada hari ini sebentar saja nanti kita akan menyaksikan peluncuran Pelan Hala 7 Air Transformasi Air 2040 ataupun AIR 2040. Pelan yang menyasarkan transformasi secara keseluruhan pengurusan bekalan air di Malaysia dan juga menjanjikan pelbagai tambahan kepada cara kita mengurus air. Dan kita akan bersama dengan Izzah yang telah bersedia di MyTech untuk laporan selanjutnya. Silakan Izzah. Ya, Terence, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Saya kini berada di MyTech Kuala Lumpur bagi menyaksikan majlis peluncuran Pelan Hala 7 Transformasi Air 2040 yang akan disempurnakan oleh Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Perolehan Tenaga dan Transformasi Air Petra yang akan dijadualkan pada pukul 2.30 pagi nanti oleh Timbalan Perdana Menteri kita iaitu Menteri Fadilah Yusof. Baiklah, untuk pengetahuan saudara, Pelan Air 2040 antara agenda kerajaan dalam memastikan memperkasakan sektor air sebagai sebuah sektor yang lebih mampan. Bagi perencanaan lebih lanjut, saya bersama dengan Timbalan Ketua Setiausaha Air Petra, Datuk Muhammad Rozwan Muhammad Baba Sakri. Baik, Datuk, terima kasih Datuk kerana sudi bersama dengan kami. Baik Datuk, Pelan Air 2040 ini mungkin Datuk boleh terangkan secara terperinci dan apakah fasa-fasa pelaksanaannya? Terima kasih kepada RTM yang sudi bersama-sama dengan kita pada hari ini di majlis peluncuran Hala 7 Transformasi Air 2040 atau dengan singkatnya dipanggil Air 2040, di mana perasmiannya majlisnya akan dirasmikan, disempurnakan oleh Muhammad Datuk Seri Menteri Petra pada petang ini. Air 2040 amat signifikan pada kita dan ianya digariskan di bawah RMK 12 dengan objektif untuk mengubah dan menjadikan sektor air ini sebagai satu sektor yang mapan serta sebagai pemangkin kepada pembangunan yang dinamik yang dapat menyumbang kepada wujudan peluang pekerjaan yang baru dan menjadikan bekalan air yang lebih terjamin, lestari dan tersedia. Di samping itu juga selari dengan hasrat negara kita untuk mencari negara maju, sektor air adalah amat penting dalam mengorak kita mengorak langkah sebagai negara maju, dan sebab itu kita bercetuskan idea supaya sektor air ini perlu ditransform menjadi lebih efisien, berdaya maju dan mapan. Selain daripada itu juga kita perlu melihat bahawa perubahan iklim dunia yang ketara pada hari ini, kita lihat di negara kita sahaja kejadian banjir berlaku, banjir besar kerap berlaku dan juga kesan juga turut berlaku kepada penyusutan sumber air. Selain daripada itu, akibat daripada kemarau, perubahan iklim, berlaku kemarau yang lebih panjang. So dalam pengurusan air ini kita amat berhati-hati. Kalau air yang berlebihan, dia akan menjadi bencana kepada kita, seperti banjir dan sebagainya. Kalau berkurangan kemarau, juga menjadi kesan kepada kita dari segi sumber air untuk kita bekalkan kepada pengguna. So dalam konteks ini, hasrat jangka panjang kita ialah untuk melihat keseluruhan seperti mana yang tergaris di dalam dokumen Air 2040, termasuk dari segi pembiayaan alternatif dan juga penggunaan teknologi pintar dan juga usaha bagaimana kita dapat meningkatkan kesedaran masyarakat awam terhadap penjagaan sumber air terutama sungai dan sebagainya, dan juga dari segi urus tadbir yang lebih cekap
Dan ini semua adalah faktor-faktor yang perlu kita lihat. Dan kalau kita gandingkan, dan saya amat berkeyakinan bahawa matlamat kita untuk menjadikan sektor air ini sebagai satu sektor yang setara dengan sektor tenaga dan juga telekomunikasi. Dan ini amat penting hasrat jangka panjang kita untuk menjadikan sektor air ini sebagai water hub di kalangan negara membangun dan juga di negara di kawasan serantau. Okey Datuk, mungkin boleh perincikan berapa fasa yang akan ada untuk pelaksanaannya nanti? Ianya mencakupi daripada RMK 12 sampai ke RMK 15 dan dia melibatkan 4 fasa. Dan fasa pertama kita pun dah hampir selesai di bawah RMK 12 dan seterusnya fasa kedua kita akan membangun dari segi teknologi dan inovasi, tempatan, dan fasa ketiga adalah dari segi ekonomi sendiri, meluaskan skop bidang ekonomi di dalam industri di sektor air, dan seterusnya kita mementabatkan industri ini ke serantau antarabangsa, di peringkat antarabangsa. So kita jangkakan kali ini dapat kita laksanakan, tetapi memerlukan penglibatan semua pihak, terutamanya di kalangan di peringkat persekutuan kerajaan negeri dan juga peringkat tempatan, pihak berkuasa tempatan dan juga daripada kalangan NGO, masyarakat dan juga para akademik dan sebagainya lah, dan pihak industri sendiri khususnya, supaya kita dapat menggeling tenaga kita bersama, idea kita bersama, macam mana dapat kita gerakkan supaya industri ini dapat kita percepatkan pembangunannya supaya menjadi lebih maju dan berdaya tahan dan juga lestari untuk kelangsungan pembangunan ekonomi negara. Baik, terima kasih Datuk. Jadi saya kira itu sahaja perkembangan yang saya dapat kongsikan kepada anda. Kita kembali ke studio. Terima kasih. Baik, terima kasih Izzah, dan itu laporan berkaitan air 2040, satu keperluan asas dalam kehidupan seharian kita. Minum air yang cukup dan juga tidur yang nyenyak. Dan untuk tidur yang nyenyak itu, kita bersama dengan Raja Sofia. Ya, terima kasih Terence. Betul, ini antara tips ya untuk mendapatkan tidur yang lebih nyenyak dan berkualiti. Kalau kita tengok, kita bersama dengan Zai yang terus bersemangat untuk hari ini bersama dengan anda semua untuk berikan promosi yang cukup-cukup hebat. Assalamualaikum Zai. Waalaikumsalam. Sofia, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. semakin berseri, masih bersemangat. Alhamdulillah. Masih lagi. Ya. Sebab apa? Kalau anda semua nampak muka Zai kan, semestinya Zai akan bawakan promosi untuk anda semua. Kali ini ambil dulu nombor telefon kami 019-4144-288. Okey, hari ini apa yang kami tawarkan adalah beli satu percuma satu, tilam lama tukar baru. Dengar apa macam menarik kan? Sebab apa? Untuk pengetahuan anda, hari ini kita tawarkan, kalau sebelum ini kita beli, anda nak beli dekat luar kan, tilam yang kami tawarkan adalah harganya RM1,000 lebih. Hari ini kita berikan serendah RM799. Anda bukan sahaja akan dapat tilam, tetapi juga akan dapat satu unit katil yang kita berikan kepada anda yang warnanya anda boleh pilih. Apa yang paling menarik ni Sufi, bukan itu sahaja tahu. Untuk hari ini, apa yang anda akan dapat untuk harga RM799 tadi itu adalah tilam spring yang di mana kita buat daripada bonus spring yang kita letakkan 360 unit spring dekat dalam dia. Jadi dia lebih kukuh sesuai untuk mereka yang mana sukakan untuk dapatkan yang tilam spring dan kita berikan kepada anda tilam 10 inci dan juga boleh menampung sehingga 190 kilogram. Menarik, kita menarik. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, kita ada juga kepada mereka kan mungkin yang selalu sangat biasa yang mengadu sakit belakang, yang mengadu sakit bahu lah, kepala rasa pening bila bangun tidur. Anda boleh dapatkan tilam foam yang kami bawakan kepada anda. Kalau nak beli dekat luar pun harganya memang mencecah sampai RM1,500, RM1,600, RM1,700, RM2,000 pun ada juga. Kepada anda, kita berikan bawah RM1,000 hari ini. Promosi raya RM999. Anda akan dapat satu unit tilam. Okey, dan juga anda akan dapat tilam ni yang kita berikanlah diperbuat daripada compress foam di mana kita
padatkan dia supaya dapat memberikan sokongan dekat bahagian belakang anda. Yang ini 999, jangan risau. Dapat 1 unit tilam, dapat lagi 1 unit katil. Tempah sekarang, barang sampai baru bayar pun boleh juga. Tak ada masalah. Masih lagi akan dapat 1 unit katil divan yang kita berikan secara percuma. Yang ketiga, yang ini wajib beli. Siapa yang ada bajet lebih memang kena beli. Kita berikan kepada anda tilam Ayurvedic. Yang ada dekat depan yang anda nampak ni. Sebab yang ini ambil masa yang lama. Kami buat kajian demi kajian dan kami jumpa sebenarnya tilam ini adalah tilam yang diperbuat daripada kita ambil tradisional orang India. Ayurveda, di mana kita letakkan kepada anda diperbuat daripada tenunan benang yang halus. Jadi anda akan dapatkan keempukan, keselesaan dan kami taburkan herba-herba dekat dalam dia yang semestinya memang takkan ada bau herba. Ada bau herba ke? Tak ada. Tapi nampak selesa ni. Nampak selesa kan? Silakan boleh duduk. Sebab kadang-kadang orang akan rasa macam kalau contohnya bila kita cakap tentang herba kan, orang risau tentang bau-bau herba kan. Yang ini anda tak perlu risau sebab kami hanya taburkan sahaja herba-herba. Nampak tak dia punya benang-benang yang halus kita berikan kepada anda. Semestinya akan memberikan sokongan dekat bahagian belakang. Yang ini pun sama juga kita berikan kepada anda. Beli 1 percuma 1. Beli tilam dapat lagi katil yang kita berikan kepada anda. Katil divan ni, material dekat bahagian belakang tu kita buat daripada silky velvet. Jadi dia lebih mewah, lebih eksklusif, lebih matte. Daripada jauh pun nampak orang dah tahu dah. Yang ini memang mahal. Kalau tilam ni, kalau katil nak beli dekat luar ni harganya mencecah sehingga RM699 tapi kita berikan kepada anda secara percuma kalau buat tempahan sekarang. Jadi janganlah lepaskan peluang. Hubungi kami ke 01941444288. Nak tahu hari ini kita berikan kepada anda murah sikit ke murah banyak, Sufi? Murah banyak ni. Ya Allah, berbaloi ni. Ya, kita berikan kepada murah banyak. Untung rugi itu belakang kira. Yang paling penting anda kena buat tempahan sekarang. Apa yang anda akan dapat kalau tilam spring tadi itu 10 inci. Kita berikan dengan katil divan. Dengan harga RM799 ataupun anda akan dapat juga tilam yang kita berikan kedua ni tilam foam dengan harga RM999 dapat 1 unit tilam dan juga katil. Dan anda akan dapat juga kalau pilihlah ini kita berikan kepada anda tilam Ayurvedic dengan harga serendah RM1,499. Anda akan dapat lagi 1 unit katil. Yang paling penting kena buat tempahan sekarang. Hari ini kita berikan kepada anda promosi dan semestinya lah bila promosi ni mesti ramai yang berebut kan. Ya, betul. Jadi kita punya unit pun sangat-sangat terhad. Siapa cepat dia dapat. Kakak-kakak saya nak bagi tahu kalau tak buat sekarang nanti malam nanti dia bukan apa tahu. Kita patut nak tidur ni. Tapi tak dia teringat-ingat. Betul. Kenapa tak beli tadi? Sebab apa yang anda beli kalau kita kira-kira balik kan RM799 dapat 1 unit katil, dapat 1 unit tilam yang kita berikan kepada anda dihantarkan secara percuma ke seluruh semenanjung Malaysia. Barang sampai baru bayar pun boleh juga. Inilah peluang untuk anda rebut. Dapatkan sekarang dan yang paling penting sekali Sufi, kalau ada bajet lebih ni belilah, ambillah yang Ayurvedic ni. Ini. Yang ini kita tengah duduk sekarang. Betul lah Zai kan? Selesa. Kalau kita nampak dekat sini kan sangat-sangat empuk. Dan yang paling penting sekali untuk tilam macam seperti kita beritahu kepada anda tadi tu. Anda kalau tak tahu nak pilih yang mana, WhatsApp sahaja kami. Nanti kita punya tim akan bantulah untuk beritahu mana satu tilam yang sesuai untuk anda. Untuk keperluan masing-masing. Betul. Kan? Zai, kalau kat sini kita ada tilam, kat sana kita ada kerusi. Ya, betul. So
sofa. Sofa ni pun ada juga. Yang ini pun sama juga. Kalau nak beli kat luar ni, harganya mungkin dah RM600-700 kan. Tetapi kepada penonton Selamat Pagi Malaysia, saya nak bagi tahu untuk ni sofa yang dekat tepi ni kita berikan kepada anda dengan serendah RM399 sempena kepada siapa yang menonton sahaja. Okey. Jadi dapatkan sekarang. Kalau katalah anda nak dapatkan apa-apa jenis yang keperluan dekat rumah ni, hubungi sahaja ke 019-4144-288 ataupun 019-602-0588. Ada 2 nombor telefon di situ. Okey, anda boleh terus buat tempahan sekarang. Ingat apa yang kami tawarkan ini ada 3 jenis tilam. Saya ulang sekali lagi. Okey, silakan. Yang pertama, RM799. Okey, tilam spring yang kita berikan kepada anda. Bonus spring dengan 360 unit yang boleh menampung sehingga 190 kilogram. Okey, yang anda akan dapat sekali dengan tilam. Yang kedua, anda akan ada juga dapat tilam foam yang kita berikan diperbuat daripada compress foam dan juga percuma katil divan dengan harga RM999. Dan yang ketiga, tilam Ayur Verde kita berikan kepada anda dengan harga serendah RM1,499 berserta percuma dengan katil. Jadi jangan lepaskan peluang, hubungi kami sekarang, rebut peluang keemasan ini. Dan juga kepada mereka tengah pegang telefon kan, ada TikTok ni, terus sahaja follow ke social media kami di mana dekat situ kita ada banyak lagi hadiah percuma dan juga cabutan bertuah menanti anda. Wah, itu dia. Jadi nombor telefon telah pun tertera di kaca TV anda sekarang ini. Boleh terus hubungi sekiranya anda ada sebarang persoalan, pertanyaan, tilam mana yang sesuai ni dengan saya ni, Zai. Boleh tak ada masalah. Betul. Zai, nanti insya-Allah lah ramai lagi yang akan membantu khususnya berkenaan dengan tilam yang sesuai untuk setiap keluarga. Keperluan berbeza-beza. Contoh macam Zai pada 2 ni, keperluan berbeza juga kan? Betul. Okey, jadi nombor telefon telah pun tertera di kaca TV anda. Sekarang ini dapat anda lihat dan juga di belakang kita ni ada juga TikTok, boleh follow. Jangan lupa untuk like dan juga share. Okey, TikTok ni apa? Fame Shopping HQ. Okey, kejap. Saya bangun. Itu dia. Kita ambil. Yang ini dia. Tunjuk kepada para penonton. Ada macam-macam sebenarnya dengan kita punya Fame Shopping HQ ni, anda boleh follow. Anda boleh tengok live kami di mana dekat situ anda boleh rebut peluang di mana kita ada cabutan bertuah. Dengan hanya follow, like dan share sahaja, anda berpeluang untuk menagih macam-macam hadiah daripada kami Fame Shopping HQ. Ya, nak dapat hadiah mungkin anda yang bertuah, jangan lupa untuk terus follow, like dan juga share. Okey, terima kasih Zaitun. Terima kasih. Okey, bagi anda yang ingin bertenaga seperti Zai boleh dapatkan tilam ini. InsyaAllah nombor telefon telah pun tertera di kaca TV anda ketika ini. Baik, seterusnya para penonton, kita nak berhenti berehat seketika dan selepas ini kita akan bersama dengan pemenang ASA selepas ini. Pemenang bagi kategori penyampai berita TV terbaik dimenangi oleh Hazel Desmond, Berita Perdana TV1. Rasa macam bermimpi. Saya berdiri di sini kerana ada pasukan dan kru berita yang hebat di RTM. Dan terima kasih kepada juri Anugerah Sri Angkasa dan juga Kementerian Komunikasi kerana terus mengiktiraf peranan penyampai berita di Malaysia. Terima kasih. Penyampai berita radio terbaik, Peter Carlos, berita bahasa Inggeris, Trax FM. Wow, dua daripada pemenang Anugerah Sri Angkasa bersama dengan kita pada hari ini dan saya rasa macam nak serahkan saja pengacaraan kepada mereka. Kalau Terence rasa macam tu, saya rasa saya keluar je lah. Sebab saya yang paling junior di sini ya. Tapi saya turut rasa bangga dan juga rasa
turut bergembira berada di sini sepentas bersama dengan senior kita. Selamat pagi, Hazel. Selamat pagi Sufi, selamat pagi Terence. Dan juga Peter Carlos. What's up, Peter Carlos? Assalamualaikum juga. Waalaikumsalam. Congratulations. Thank you so much. Memang saya rasa macam bangga sebab bila lama dalam industri dan dalam keadaan yang sebenarnya tak disangka-sangka, Hazel. Betul. Tiba-tiba menerima anugerah pada malam itu dengan keadaan muka yang sangat terkejut, tapi yang penting adalah sangat cantik. Mungkin boleh kongsikanlah momen itu ketika menerima anugerah itu. Sangat terharu sebenarnya dengan pengiktirafan yang diberikan. Tetapi apabila yang membuatkan saya lebih terharu ialah apabila menerima banyak ratusan mesej tahniah dan sokongan dan juga perkongsian kegembiraan. Tak kiralah sama ada melalui mesej persendirian dan juga media sosial di Instagram dan sebagainya. Sampai hari ini pun ada masih banyak lagi mesej yang tak terbalas. Ya, dan ratusan mesej itu saya kira satu trofi paling berharga buat saya sepanjang kerjaya sebagai penyampai berita TV. You deserve it, Hazel. Memang terima kasih, Terence. Luar biasa kerjaya anda dan seorang rakan yang kerjanya lebih kurang hampir dengan kerjaya saya adalah Peter Carlos. Peter Carlos Amin berasal daripada skop kerja ataupun bidang kerja yang macam samalah. Ya, hampir sama. Kita pernah buat acara pentas dan Carlos juga pernah menjadi penyampai radio di Langkawi FM dan sebagainya, dan dari bawah sehingga mencapai tangga kejayaan terbesar ini. Boleh Carlos kongsikan sedikit tentang rentetan kejayaan Carlos selama ini? That's a tough one. Panjang panjang cerita. Panjang cerita. 5 minit tak? You got the hair to tell the story, man. It's all grey. Masa saya kenal dia semua hitam. Sekarang saya dalam era Jurassic. Tapi suara tak Jurassic ya. Suara tak Jurassic. Yes, itu paling penting. Suara klasik. Betul. Suara. Okay, talking about suara. Kita bermula dengan tu. Ini adalah satu anugerah dari Allah. Alright, it's a talent that He has given me. So I can't deny it. And I thank Him so much. Saya tidak sebenarnya ingin menjadi seorang penyampai. It happened by chance. Saya datang sini pun sebab diminta oleh Menteri Penerangan pada masa itu, iaitu Datuk Seri ataupun sekarang Tan Sri Zainuddin Maidin, Tan Sri Datuk Sri Zainuddin Maidin arwah. Allahyarham. Okay, Allahyarham. So I came here tahun 2007 dari Langkawi. Dan di sini dalam bidang tracks sebagai juru hebah radio dan juga penyampai berita radio. Dan semasa itu juga berlatih untuk menjadi seorang penyampai berita TV pada waktu yang sama. So boleh kata saya menyampai berita radio sejak tahun 2007 sampai sekarang. Dan saya memang suka ataupun boleh kata passion untuk berita masih berada dalam jiwa saya. Walaupun dah dinosaur dah. Tak nampak macam dinosaur. Dan I would say pengiktirafan ini bukan yang saya mahu, tetapi diterima. Saya tidak akan mencalonkan diri saya, tapi bos saya yang ada hari ini pun ada di sini, Puan Nurizan. Terima kasih bos. Because of her, I've got this. Tahniah Carlos, dan Carlos ni kita susah nak bagi dia congratulatory remarks di media sosial sebab dia tak ada media sosial. Tapi sekarang kena buka Carlos. Ya, kena buka. Kena terus memberi inspirasi kepada golongan lebih muda, generasi baru. I spent hampir 2 jam untuk balas dalam Facebook sebab isteri saya yang paksa dia share lagi, dia tag lagi. Alamak. Sekejap sini, sekejap sana, dari semalam sampai pagi tadi masih sambung. Terima kasih. Tak sempat selesai lagi. Tak habis lagi. Tahniah. Kita bergerak ke Hazel pula. Jalan kejaya yang berbeza dengan Carlos mungkin. Ya, seperti ramai yang tahu, saya sebenarnya berasal dari Sarawak. Seorang model kan dulu?
Bukan, itu maklumat yang tak berapa sahih. Ya. Kalau nak diimbas kembali pada tahun 2009 sebenarnya, pada ketika itu saya dari Kuching, Sarawak, saya terbang ke Kuala Lumpur, naik kapal terbang pada pukul 7 pagi untuk hadir ke uji bakat program penyampai ikon pada ketika itu yang berlangsung di Ibu Negara. Hadir ke uji bakat tersebut selama beberapa jam dan terbang semula ke Kuching pada hari yang sama pada pukul 7 petang. Dan beberapa hari selepas itu saya menerima khabar yang saya diterima untuk menerima latihan di bawah program penyampai ikon pada 2009. Dan ketika itu selepas diberi latihan beberapa bulan, diterima masuk di bilik berita RTM sebagai wartawan penyiaran. Kita buat liputan lapangan dan juga membuat liputan isu semasa dalam negara. Dan kerjaya sebagai wartawan penyiaran pada ketika itu sangat banyak membantu dalam penyampaian berita sebagai penyampai berita. Kerana kita nampak apa yang berlaku di lapangan, kita faham apa yang berlaku dan kita menulis laporan berita itu sendiri dan itu membantu kredibiliti sebagai penyampai berita TV. Ya, betul. Itu bezanya kan. Kita bukan pembaca berita. Kita menyampaikan berita. Perlu untuk memahami apakah antara konten yang perlu disampaikan kepada masyarakat itu berbeza kan? Betul. Dan juga penyampaian dia. Memang betul sebab dan saya rasa itu pun satu kepuasan peribadi sebenarnya. Kerana pada ketika itu saya sebagai penyampai wanita berita perdana wanita IBAN dari Sarawak yang pertama yang berjaya menguasai bahasa Melayu bukan sahaja dari segi bacaan tetapi juga dari segi penulisan sehingga diterima baik oleh rakyat Malaysia dan juga penonton berita perdana. Wow, itu dia. Itu dia dua jalan kejayaan yang begitu berbeza membawa kepada satu kejayaan besar di Persada Asar 2024. Selepas ini, apakah impian ataupun apakah hala tuju anda, Peter Carlos Amin? Besar. Mana boleh? Ingatkan nak buka Instagram. 2 jam membalas mesej besar. Ingatkan nak buka Instagram. Buka Instagram, buka TikTok. Saya dah hampir tahap atau kemuncak kerjaya saya. Lagi sedikit dah. Tapi kita masih memerlukan sifu. Ya, sebagai seorang yang berpengalaman, saya rasa kalau bagi pihak saya, saya tak akan bercakap bagi pihak Carlos, tapi sebagai seorang yang dah melaluinya selama 15 tahun, mungkin bukanlah satu jangka masa yang sangat panjang, tapi 15 tahun itu banyak cerita, banyak pengalaman yang boleh dikongsikan. Lama tu. Dan pengalaman tu tak bermakna kalau tak dikongsi. Ya, setuju. Tak dikongsi, tak menjadi apa orang kata sebagai bahan tunjuk ajar yang berguna kepada masyarakat. Saya kira Carlos pasti boleh beri kurang-kurangnya. Boleh berkongsi ilmu kepada pelapis-pelapis industri mungkin. No, so so saya akan adakan satu kelas setiap pelajar RM1,000. Satu sesi sahaja. Satu trofi yang menang RM5,000. Setengah jam, break 4 kali. Break 4 kali. Carlos ni dia punya personality setiap kali bertembung di bilik berita, dia memang peramah, dia memang banyak berjenaka dan saya kira itu yang rahsia awet muda dia. Sekarang sampai sekarang wajah tu sama je. Ya, saya rasa kalau bini dia tak paksa dia pun tak simpan janggut. Betul tak? Bodohkan diri anda. Tapi itulah kalau bercakap mengenai masa depan kan, perancangan masa depan. Sekarang ni landscape media banyak berubah. Kita tahu didorong dengan pelbagai kemajuan teknologi AI dan ini mungkin memberi kesan juga kepada masa depan penyampaian berita ataupun penyampai berita manusia. Dan kita tak tahu peranan ini akan berubah kepada mungkin landscape yang berbeza dan ini memerlukan penyampai berita itu sendiri perlu berubah peranan mungkin kepada peranan lebih kepada menganalisis maklumat yang tidak boleh dianalisis oleh AI. Mungkin kita kena tukar teknologi. Kita kena jadi tenaga pengajar lah. Inilah dia dua rakan kita yang saya sangat bangga dengan mereka. Saya melihat kejayaan mereka selama saya di sini juga. Carlos, saya melihat kejayaan beliau di depan kaca TV, juga di belakang konti radio tapi juga di atas pentas. Saya ada melihat gambar-gambar yang kalau kita tular sekarang dia akan viral terus. Begitu juga dengan Terence. Saya sendiri melihat perjalanan karier Terence bermula dari bawah sehinggalah ketika ini kita berbangga bertugas bersama sebagai rakan perjuangan di RTM. Termasuk juga dengan Raja Sufi. Terima kasih. Kita ucapkan kepada dua pemenang anugerah Sri Angkasa yang hadir bersama dengan
dengan kita pagi ini dan sudi berkongsi sedikit tentang perjalanan kerjaya mereka. Dan inilah dia sumber inspirasi kepada semua penggiat seni tanah air di luar sana. Tidak kira di mana anda berada, dalam media mana sekalipun. Inilah berkat usaha bertahun-tahun mereka dan dedikasi yang berterusan. Betul, ini dia antara figura-figura hebat yang terus memberi inspirasi kepada kita semua, terutamanya pelapis-pelapis di RTM dan juga mungkin mereka yang berada dalam industri juga. Baik, terima kasih sekali lagi bagi anda yang menonton kami seawal jam 8 pagi sehingga jam 10 pagi. InsyaAllah esok kita akan bersama dengan rakan host yang lain. Sekarang daripada saya, Raja Sofia Raja Arif. Dan saya, Terence Das. Tinggalkan biawak hidup anda. Oh ya, buang. Bye.